sekali Seafood Charles, pakar sini nutrisi kami untuk sharing dengan kami mitos dan fakta. Adakah air satu penawar kepada segala penyakit? Lagi penting ialah tahu kan selalu dengar air ni bagus, air kali bagus, air RO bagus, air energi bagus, air apa bagus, menapis ini bagus, menapis tu bagus. Tapi betul tak? Apakah faktanya atau apakah perfahaman yang seterusnya sepatutnya kita ada mengenai air yang kita minum setiap hari? Okay, so malam ini sebelum jumpa beliau mungkin ada yang kali pertama kenal Seafood Charles, ada yang mungkin dah ada juga pelajar dia dalam bilik ini. So bagi saya satu masa yang sangat ringkas untuk perkenalkan latar belakang siapa Seafood Charles kami yang sharing dengan kami malam ini ya. Okay. Beliau ada seorang trainer. Charles adalah dalam bidang kesihatan industri dah lebih daripada 15 tahun, 6 tahun dalam pengajaran, HRDF certified trainer, sebab tu dia dapat buat banyak kelas untuk corporate dan international nutritional speaker dan memberikan consultant nutrition juga ya. Dan beliau dan di sini juga beliau pernah berdiri di platform yang sama dengan IJN atau Dr. IJN, iaitu Dr. Suhailan dan IJN. Jadi mengenai kolesterol, di St. Regis, KL, Forest Hotel, Genting Hotel, Genting GHL, Habib Jewel, dan banyak-banyak lagi corporate yang pernah ataupun beliau pernah memberi kelas nutrisi atau kelas kesihatan di corporate. Jadi malam ini kita memang sangat bersyukur dapat belajar dengan beliau lagi sekali lagi ya. Selain itu Seafood Charles juga seorang pakar dalam memberi khidmat dalam consultation. So dari segi laporan kesihatan ke, laporan bertest ke, ataupun untuk beri banyak maklumat atau lebih mengenali diri dan apa yang kita makan adakah betul atau tak betul ya. So ini adalah salah satu kepakaran Seafood Charles. So mendengar masa untuk malam ini kita dengar dari Seafood Charles. Persilakan Seafood. Tak dengar, sorry. Boleh dah. Tadi Mike boleh dengar? Jelas? Jadi kalau jelas kita salam sejahtera dan selamat malam kepada semua. Jadi hari ini kita akan bincangkan satu topik yang sangat menarik, iaitu air. Walaupun mudah, tapi banyak isi tersirat dalam informasi tentang air ini. Jadi untuk lebih lanjut, kita buka dulu slide malam ni. Buka slide dulu. Dah nampak dah. Tadi mitos dan fakta air. Air penawar segala penyakit. Betulkah air boleh digunakan sebagai penawar untuk pelbagai jenis penyakit? Kita akan selami dengan lebih mendalam lepas ni. Jadi hari ini apakah hasil pembelajaran untuk malam ini? Pada penghujung sesi ini, anda semua akan lebih mengenali kepentingan air dan fungsinya dalam badan kita serta jenis-jenis penapis air yang ada di pasaran. Rasanya yang penghujung ni lah ramai nak tahu kan. Banyaklah penapis air yang air alkali lah, AO lah, banyak jenis kan. Tadi apa perbezaan, apa yang perlu kita ketahui sebelum kita membuat pembelian. Saya akan ceritakan pada penghujung ceramah hari ini. Jadi isi kandungan hari ini kita ada 5. Yang pertama kita akan cerita tentang kepentingan air bagi manusia secara menyeluruh. Lepas tu cerita pula tentang air sebagai penawar. Bagaimana air boleh membantu dan dari mana datangnya mitos-mitos yang mengatakan air ni boleh orang kata sembuhkan segala jenis penyakit. Yang tu topik kedua. Dan topik ketiga kita akan lihat air sebagai pengantara ataupun medium untuk menyampaikan maklumat tertentu. Yang ni saya akan masuk lebih mendalam lagi. Dan keempat kita akan tengok jenis-jenis air yang ada dekat pasaran. Dan akhir sekali penapis air. Jadi tanpa lengah masa kita masuk dulu. Kenapa kita perlukan air? Sebenarnya bukan kita saja. Semua makhluk di bumi ini memerlukan air. Tanpa air, maka tak adalah nyawa kat bumi ini. Semua makhluk yang bernyawa memerlukan air. Yang paling asas fungsi air ke sini anda nampak bahagian kiri, kita nampak fotosintesis. Apa maksudnya fotosintesis? Ialah tumbuh-tumbuhan menyerap cahaya matahari untuk menjana gula. Maksudnya menjana makanan lah untuk kita makan. Tadi kena ada sinar matahari, barulah ada ubi, ada padi, ada beras semua tu. Dan proses ni kamu nampak dekat akhir sekali, kamu nampak dia perlukan H2O. Maksudnya apa? Ketika tumbuhan membuat gula
gula ni, dia perlu serap air. Itu sebab kita belajar dekat sekolah, kita tahu kalau tumbuhan nak jana kanji gula ni kan, dia perlukan sinar matahari, lepas tu perlukan air, perlukan karbon dioksida. 3 benda ni. Nanti air adalah salah satu komponen yang paling penting. Tanpa air, maksudnya tak adalah tumbuhan. Dan bila kita makan makanan kita, contohnya tumbuhan, daging ni kan, badan pula akan jana tenaga balik. Kita akan sedut udara oksigen masuk. Lepas tu kita akan bakar makanan yang kita makan tu untuk hasilkan tenaga. Pada masa yang sama, kita akan hasilkan air balik. Air ni keluar biasanya ikut pernafasan, kulit kita. Jadi kamu nampak ada keseimbangan ke situ. Tanpa air, kedua-dua proses ni tak berlaku. Badan tak boleh jana tenaga, tumbuhan tak boleh jana gula. Jadi air tu sangat-sangat penting. Dan untuk manusia lagi penting. Kenapa? Air merupakan komponen utama dalam badan kita. 2/3 daripada berat badan adalah air. Jadi kalau tanpa air, maksudnya tak ada manusia lah. Badan kita 2/3 diperbuat daripada air. Dan air ni sangat unik. Walaupun kita perlu banyak, tetapi bila air masuk dalam badan, bila dia keluar balik, semuanya air yang kita masuk dan keluar, rupa, chemical, kimia semuanya sama. Maksudnya air masuk, air keluar. Walaupun kita perlu banyak, tapi bila air masuk dalam badan, dia tak bertukar bentuk. Secara fizikal ataupun kimia, dia tak berubah. Hanya air masuk, air keluar saja. Itulah konsep yang paling penting kat sini. Kenapa? Lepas ni anda akan faham. Kenapa ada orang kata, wah air ni masuk ada pelbagai kesan sebenarnya tiada. Bila air masuk, air keluar, rupanya, bentuknya semuanya sama. Tadi air ni fungsi dia lebih kepada pengantara yang saya akan ceritakan kemudian. Ke sini kena faham, air masuk, air keluar, dia tak berubah. Tak berubah secara fizikal ataupun kimia. Bentuk macam mana sama, dia tak berubah. Okey, dan biasanya air yang kita minum, kita akan tambah klorin dah. Bukan kita, Kementerian Kesihatan dah tambah klorin, lebih kurang 0.5 part per million. Okey, kenapa nak letak klorin ni? Untuk guna kuman lah. Itu saja. Dan air ni sebenarnya ada 2 jenis kategori saja. Mula-mula. Sekarang ni dah banyak. Mula-mula hanya 2 jenis. Air keras dan air lembut. Air keras maksudnya dalam tu banyak mineral, zat galian. Contohnya air yang kita dapatkan dari perigi. Kalau kita pergi ambil air kan, nak basah baju, orang kata nak gosok baju, nak nampak buih tu susah. Kalau kamu guna banyak sabun pun, guna air daripada perigi, macam mana anda gosok, tak keluar buih. Kenapa? Kerana air tu air keras, banyak zat galian dalam tu. Okey? Dan masa yang sama kita ada air lembut yang lebih asidik lah, kurang zat galian dalam tu. Itu saja, 2 jenis. Tapi sekarang ni lagilah ramai yang orang kata menyelami tentang topik air ni, keluarlah magazine air kemudian yang saya akan beritahu. Jadi secara asasnya air 2 jenis, air keras dengan air lembut, itu saja. Lepas tu kita tengok apa yang dimasukkan dengan air keras dan air lembut tadi tu. Kalau air tu, okey, kalau dalam tu dia banyak zat mineral, contohnya kalsium ke, zat besi ke, magnesium ke, lagi banyak mineral dalam tu, maka dia akan jadi lebih keras. Kurang mineral, dia akan jadi lembut. Jadi kalau kamu nampak, air yang keras biasanya dia lebih keruh. Berbanding air yang lembut, dia lucina. Kalau secara apa yang anda nampak lah. Okey, kamu akan nampak air yang lucina tu, jernih tu, biasanya air yang kita nampak air lembut. Tapi kalau nampak dia lebih keruh sikit, itu air keras. Dalam tu banyak zat galian. Contohnya kalsium, magnesium ni. Okey, yang itu asas. Lepas tu yang paling penting ialah apakah fungsi-fungsi air. Ya, tanpa air kita tak boleh hidup. Jadi apakah fungsi air dalam badan kita? Pertama, itu yang paling penting, kita namakan pelarut universal. Apa maksud pelarut universal? Maksudnya air ni sebagai satu pengantara yang boleh melarutkan semua komponen-komponen neutron, oksigen, bahan buangan dalam badan. Contohnya kalau kita lepas makan makanan kan, kita kan banyak gula. Gula ni nak hantar ke mana? Hantar ke otak. Untuk bagi kita rasa cerdas, betul kan? Jadi kalau nak hantar tu, dia kena darah. Darah kena serap nutrien tu hantar. Dan darah adalah 70% ke atas, 90% ke atas adalah air. Jadi darah sebenarnya adalah air. Dalam tu, dia buat apa? Pelarut universal. Dia larutkan nutrien-nutrien, contohnya magnesium, kalsium, gula, lemak semua ni kan, untuk hantar ke seluruh badan. Jadi dia adalah sebagai pelarut universal. Dan masa yang sama bila dia hantar ke sel-sel badan akan serap nutrien yang dia nak tu. Lepas tu dia akan buang bahan buangan yang dia tak nak. Contohnya karbon dioksida, toksik-toksik ni kan, masuk balik dalam darah. Darah kena bawa balik ke organ hati untuk disingkirkan.
Jadi kamu nampak di situ, walaupun darah ni komponen air dia paling tinggi, tapi air itu tak berubah. Hanya sebagai pengangkut saja yang kita namakan pelarut. Dia larutkan semua benda kotor, larutkan semua nutrien untuk mudah diagihkan dalam badan. Itu maksudnya pelarut universal. Yang kedua, air sangat penting dalam penghasilan sel baru kerana semua sel pun dibuat daripada air. Kalau kamu tercedera, kamu nampak kadang-kadang terhiris, tak dalam sangat, tak berdarah lagi, kamu akan nampak ada air warna jenis-jenis keluar. Itulah yang kita makan. Semua sel dibuat daripada air. Di tanpa air, tak ada sel juga. Dan dia juga bantu dalam pengawalan suhu badan. Ketika kita rasa panas, kita akan berpeluh. Jadi peluh ni akan serap semua haba-haba dekat permukaan kulit untuk rasa lebih, orang kata lebih sejuk. Ke situ. Tadi dia bantu dalam pengawalan suhu badan. Sebagai pelincir untuk sendi-sendi. Sendi-sendi ini kan ada minyak pelincir tu. Okey. Pelincir ni dibuat daripada air. Jadi untuk melincirkan sendi-sendi bila kita gerak tak rasa sakit. Dan lepas tu dia juga melindungi otak kita. Otak ni sebenarnya terapung dalam air. Satu selaput dalam tu ada air dan otak terapung ke situ. Itu sebab air tu sangat penting. Kalau tak ada air kan, kadang-kadang tak ada radang, inflamasi otak lah. Ialah bahagian air dalam otak tu yang keluar masalah. Di tanpa air, otak kita tak boleh berfungsi juga. Dan akhirnya ialah pergerakan makanan dalam usus kita. Kita akan hasilkan lendir-lendir, untuk bantu kita gerakkan makanan dalam sistem gastro usus badan kita. Jadi kalau makanan terlalu kering, lepas tu usus anda pun kering, masalah akan keluar ialah sembelit. Nak buang najis pun susah kerana macam tersekat. Tapi kalau air liur banyak, lepas tu lendir-lendir banyak, pergerakan usus lancar, buang najis akan rasa lancar juga. Dari fungsi air ni banyak. 6 fungsi ni adalah 6 fungsi utama lah air dalam badan. Sedikit sebanyak anda tahu kita perlukan air kerana ada banyak fungsi air ni dalam badan kita. Lepas tu kita tengok pengambilan air. Sebenarnya apa yang kita ambil air setiap hari dengan apa yang kita buang, biasanya dia sama. Maksudnya apa? Seimbang. Kuantiti air yang masuk dengan kuantiti air yang keluar, dia sama. Kalau rasa dahaga, minum banyak air. Lepas tu, kalau terlalu banyak air, kita akan kencing. Jadi badan akan seimbangkan secara sendiri air yang kita masuk dan air yang kita keluar. Jadi apakah yang dimasukkan air yang kita masuk dalam badan? Biasanya air minuman lah. Kita minum lebih kurang 500 ml, lepas tu 2 gelas sampai 1.8, 1.7 liter lah air yang biasanya kita makan, minum. Lepas tu makanan kita pun ada air. Lepas tu badan juga hasilkan air juga. Tadi kita bernafas, kita bakar tenaga, kita akan hasilkan air juga. Tak banyak lah, lebih kurang segelas sehari, 200 sampai 300 ml. Jadi ambilan air seharian lebih kurang 1,500 sampai 3,000. Tapi air yang keluar lebih kurang sama. Kita kencing lebih kurang 600 sampai 1,600 ml sehari. Air dalam najis kita pun ada. Tengoklah kalau sebelik itu kurang sikit lah. Kalau cerit-berit tu lebih sikit. Okay? Lepas tu respirasi. Masa kita bernafas. Air keluar, air liur ni kan banyak keluar. Lepas tu peluh banyak keluar. Ini semua akan keluar air juga. Jadi keseluruhannya lebih kurang sama dengan kuantiti air yang kita ambil seharian. Jadi kamu tak nampak tak ada keperluan kamu kena ambil banyak sangat air. Walaupun air itu penting, tak semestinya anda kena ambil dengan keterlaluan. Kerana terlalu kurang air, terlalu banyak air juga adalah masalah. Masalah apa? Masalah sejenis penyakit. Kalau defisiensi air, maksudnya tak cukup air, apa yang akan berlaku? Biasanya untuk lelaki dewasa, lebih kurang, orang dewasa lah, lebih kurang 60% berat badan dia tu adalah air. Untuk wanita lebih kurang 50 sampai 55%. Jadi kalau lah lelaki 60, perempuan 50%, kalau jatuh 10% air dalam badan, banyak masalah dah berlaku dah. Gangguan metabolik, banyak benda tak boleh berlaku, tak boleh bekerja. Masalah kita rasa demam panas masa tu, demam panas kan, banyak air, orang kata terbuat keluar, badan dah kurang air. Apakah anda rasa? Rasa macam tak sihat kan? Nak bangun pun tak boleh, nak kerja pun tak boleh, pening, sakit kepala. Ya, gangguan metabolik. Tak perlu banyak. 10% saja kurang air, badan tak boleh berfungsi dah. Lepas tu kalau kurang 20%, kematian, maut. Tak payah anda kering kontang. Yang 60% semua kering. Barulah meninggal tak. Lepas 60% jatuh tadi 40%. Dah meninggal dah. Untuk wanita, 50% air jatuh tadi 30% air dah meninggal dah. Tak perlu banyak. 20% dah cukup untuk orang kata mengakibatkan kematian.
Jadi air tak boleh kurang sangat. Okey, tapi tak boleh lebih sangat juga. Ada orang kata, oh minum air bergalen-galen. Kenapa? Oh, air tu baik, kena minum banyak. Terlalu banyak air apa akan jadi? Garam dalam badan kita akan jadi terlalu cair. Yang ni pun masalah besar. Terlalu banyak air sampai semua garam-garam mineral dalam badan tadi terlalu cair. Yang ni pun masalah juga yang kita namakan hyponatremia, di mana garam dalam badan jatuh dengan mendadak kerana kehadiran air yang terlalu banyak. Jadi apa akan jadi kalau garam tak cukup dalam badan? Masalah besar. Akan berlakunya pembengkakan otak. Air akan terhimpun dekat otak kita dan otak kita akan rosak. Jadi hujung kesimpulannya, kalau keadaan ni berlarutan, apa akan jadi? Maut ataupun koma. Jadi kamu dapat ke sini, minum air terlalu banyak sangat, mungkin meninggal dunia ataupun koma. Jadi tak boleh keterlaluan. Dalam nutrisi kita memang aspek keseimbangan tu sangat penting. Tak boleh terlebih, tak boleh kurang. Tapi masalahnya, ramai orang ambil air sesuka hati. Sebenarnya tak perlu banyak. Sehari 2.4 liter tu maksimum lah. 8 gelas. Tak payah sampai 20, 10, 20 gelas. Kecuali kamu ada fungsi tertentu nak buat. Kalau biasa, 8 gelas sehari sudah memadai dah. Okey, jadi itulah fakta sebanyak tentang air kita. Memang penting, kita perlukan air. Tapi air masuk, air keluar. Dia tak buat apa pun. Tapi masalahnya kenapa ada orang kata minum air ni, air tertentu boleh sembuhkan penyakit. Nanti kita akan tengok lebih mendalam ni, iaitu cerita di sebalik air sebagai penawar mujarab. Yang ni lah saya nak cerita. Ramai orang kata air ni boleh selesaikan masalah inilah, masalah itulah. Dari mana datangnya cerita sebegini? Sebenarnya cerita yang mengatakan air sebagai penawar biasanya datang daripada cerita daripada agama. Setiap agama ada juga menceritakan air tertentu yang sangat mujarab yang boleh hilangkan semua jenis masalah penyakit yang kita ada. Jadi seluruh dunia memang banyaklah. Contohnya kamu dapat kat sini, dekat Germany ada, France pun ada, Mexico, India, semuanya ada. Adalah sumber air yang dikatakan sangat berkesan dalam orang kata menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Memang ada. Dan tak silap saya, ada juga untuk yang agama Islam, ada juga yang kita namakan air apa? Air Zam-Zam kan? Jadi air Zam-Zam ni pun dikatakan sangat-sangat berkesan. Jadi semua mengatakan air ni berkesan. Dan berkesan ke tidak? Sememangnya ada ramai yang ambil, nampak keberkesanan. Jadi kalau dekat negara Malaysia ni, air Zam-Zam kamu beli ke tidak? Siapa yang pernah, kata pernah lah. Siapa kalau ada air Zam-Zam dekat Malaysia ni, akan beli. Kalau akan beli tu, boleh tak dekat chat type 1. Kalau saya ada air Zam-Zam, ataupun dekat luar lah, ada air Zam-Zam, anda beli ke tidak? Siapa yang beli, type 1. Yang tak beli, type 2. Ya. Kita tengok jawapan anda. Air Zam-Zam. Ya. Mula dah ada jawapan, kita tengok dulu. 1. Semuanya beli. Okey. Baikkah air Zam-Zam? Semuanya 1. Hebat. Ramai buat masa ni semuanya belilah. Ada yang tak tahu apa yang saya katakan air Zam-Zam? Mungkin ada segolongan yang tak tahu apa tu air Zam-Zam. Okey. Tapi tak apa, air Zam-Zam datang dari Mekah. Nanti saya akan cerita sedikit. Saya tak tahu banyak, tapi saya tahu sedikit saja. Kalau dekat negara kita, semuanya 1, tak ada yang 2. Maksudnya, kalau ada air Zam-Zam dekat Malaysia ni, kamu pasti belilah. Tapi untuk pengetahuan anda, jangan beli. Kenapa jangan beli? Pertama saya nak cerita, memang dalam utusan Akbar dah keluar dah, tahun ini juga, bulan Januari tahun 2020, di mana kereta Akbar ni mengatakan apa? Masih ramai lagi yang beli air Zam-Zam dekat negara kita, walaupun Kementerian Kesihatan Malaysia melarang pembelian air Zam-Zam. Kenapa melarang? Bukan air Zam-Zam ni tak baik. Okey, dan tengok di sini, tinjauan harian Metro mendapati air Zam-Zam dijual pada harga RM45 untuk 1.5 liter. 10 liter RM170. RM110 5 liter. Kenapa tak mahal? Mahal tu tak apa kalau dia begitu hebat seperti yang dikatakan. Tapi masalahnya kenapa jangan beli? Kerana air Zam-Zam ni datang daripada Arab Saudi, daripada Mekah kan, okey. Dan kamu akan nampak negara Saudi Arabia, Arab Saudi tidak mengekspor, melarang pengeksportan air Zam-Zam. Jadi selain daripada Saudi Arabia, tak akan muncul air Zam-Zam kerana memang dia tak hantar ke luar bandar lain, tak jual ke negara lain. Jadi
Jadi apa yang anda dapatkan dari kita pastinya bukan air zam-zam. Tapi kita bayar banyak. Ingatkan dia berkesan. Sebenarnya anda mungkin tertipu. Jadi negara kita memang tak wujud air zam-zam. Jadi kalau nampak tu saya berkata tu memang pasti satu scam lah. Tak ada. Okey, tak ada. Kerana negara Saudi Arabia tak hantar air zam-zam ni keluar. Dan untuk pengetahuan anda, kalau anda cek dekat Wikipedia, kena hati-hati. Kerana memang air zam-zam ni dah dulu lagi diceritakan sangat-sangat baik. Banyak penyakit boleh sembuh. Tapi kajian sains mengambil sampel air zam-zam ni mendapati air ni tinggi kandungan arsenik, logam berat. Okey, dan sekat sini memang tak katalah Arab memang melarang penjualan air zam-zam. Jadi negara luar memang tak akan adalah. Kalau nak memang dekat Saudi Arabia saja. Okey, dan bukan setakat arsenik tinggi, nitrat pun tinggi, bakteria pun tinggi. Jadi kena hati-hati. Dari aspek sains, air ni memang dia ada dia punya toksik dekat situ, kena hati-hati. Tapi kenapa ramai yang ambil, ramai yang sembuh? Yang ni yang tadi persoalan kan. Ramai kata, saya tak tahu apa yang dalam air tu, tapi saya ambil, saya sembuh. Dan inilah saya nak cerita. Dari aspek agama, saya memang hormati, memang ada kesan dekat situ. Saya akan cerita, setiap agama ada juga dia punya air yang mujarab tu. Tapi saya nak cerita aspek sains ni untuk pengetahuan anda semua. Mengapa dia berkesan? Kita tengok di sini, semua yang mengatakan air yang orang mujarab ini berkesan, semua adalah bukti anekdotal, iaitu testimoni saja. Maksudnya adalah bukti yang dikumpul secara tidak rasmi dan sangat bergantung kepada testimoni persendirian. Ada kajian sains dilakukan untuk membuktikan kesahihannya. Maksudnya apa? Semua orang kata ambil dia berkesan. Bagaimana berkesan? Tak tahu. Mengapa berkesan? Tak tahu. Apa yang semuanya berdasarkan testimoni saja. Jadi boleh tak kita percaya kalau testimoni? Ada testimoni yang kita boleh percaya, ada yang tak boleh. Kenapa? Dan kenapa air menjadi topik perbualan semua agama yang mengatakan air ini boleh menyembuhkan penyakit tertentu. Bukan agama Islam saja, semua agama ada. Biasanya menggunakan air suci untuk membantu individu menjadi sembuh. Memang air ini kerap dikatakan. Kenapa air boleh memberikan fungsi sedemikian? Jawapannya dalam video yang saya akan tunjukkan ni. Kita tengok. Water and what affects it. Now, water is the most receptive of the four elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a microscope. She of love. And we move along here to thank you. And you can see where he takes that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Okey, jadi video klip ini menunjukkan apa? Sebenarnya ada kajian sains yang dilakukan ke atas air. Di mana air ini dia letak dalam satu botol, lepas tu dia akan letak satu pelekat. Kalau pelekat yang apa yang anda tulis adalah positif, contohnya saya cinta pada kamu, kamu ni baik hati, kamu ni peramah. Okey, semua kan yang positif. Air itu lepas tu dia jadi sejuk beku kan, dia akan jadi kristal. Macam salji kan ada kristal 6 segi itu kan hexagon. Jadi kamu nampak kristal tu dia sangat cantik. Macam I love you tu kan kamu nampak wah macam lah orang kata macam belian bersinar-sinar. Tapi kalau kamu pelekat pada botol tu tulis benda-benda negatif, contohnya kamu ni kotor lah, saya nak bunuh anda lah, semua ni kan. Air tu bila dah sejuk beku, kristal dia keluar, rupa dia hodoh. Jadi daripada kajian ini, yang ni kajian sains tau. Anda boleh cari daripada ahli sains negara Jepun dan sudah dibentangkan kajian ini dekat WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Memang air ni kalau anda bagi orang kata persepsi ataupun cemohan atau perkara-perkara negatif, dia akan jadi benda yang tak baik. Kristal dia tak cantik. Tapi bila kita bercakap benda-benda yang positif, yang baik, yang banyak orang kata aura positif tu kan, dia akan jadi kristal yang cantik. Yang ini sudah terbukti. Jadi apa yang
dibuktikan daripada kajian ni. Kajian ni membuktikan air adalah pengantara ataupun medium yang sangat baik di mana dia dapat orang kata mentafsirkan pemikiran ataupun persepsi manusia. Dia sebagai satu penghantar message. Contohnya kalau kamu nak bagi benda baik tu, kamu masuk dalam air, air akan sampaikan. Dia sebagai satu penghantar message. Jadi kalau kamu ada perkara buruk, dia sampai, dia pun sampai juga. Jadi air sebagai penawar ni ialah ketika dia terima benda baik, anda sampaikan kepada orang tu, dia akan terima air bersama perkara baik yang anda nak sampaikan. Tapi kalau air anda tambah benda jahat dalam tu, dia juga akan jadi jahat. Kerana dia sebagai pengantara sahaja. Dia tak terlibat. Seperti saya mula-mula ceritahu, air masuk, air keluar. Tapi kalau kamu makan air itu daripada buah-buahan, dia akan bawa zat-zat bersama dengan anda, jadi badan akan jadi sihatlah. Tapi kalau air kencing tu keluar, air juga, tapi apa yang dia bawa? Dia bawa bahan kumuhan, bahan kotor keluar dari badan. Jadi bayangkan kalau saya minum jus buah dengan minum air kencing. Dua-dua pun banyak air kan, tapi kesan dia memang berbeza. Kerana buah ni, air jus buah ni dalam tu banyak zat. Air kencing ni dalam tu banyak toksik. Jadi bergantung kepada apa yang terkandung dalam air. Jadi semua cerita ataupun orang kata daripada kisah yang mengatakan air suci boleh menjadikan orang baik tu bukan air itu sendiri. Apa yang dibawa bersama air. Biasanya adalah doa-doa yang positif yang ada bersama. Yang menjadikan orang menerima air itu jadi lebih sihat. Okey? Jadi kesimpulannya, air ni bagaikan sampul surat. Kalau sampul surat tu kamu letak kertas kosong, anda dapat kertas kosong lah. Tapi kalau sampul surat kamu letak duit, wang kertas, anda dapat duit lah. Jadi yang membezakan kesan setelah menerima air, bukan air itu sendiri. Apa yang dibawa oleh air itu yang menjadikan dia berkesan. Okey? Jadi, ada tak orang menggunakan air untuk kegiatan yang tidak baik? Ada juga. Ramai mengatakan air ni sangat mujarab kalau dia boleh menyembuhkan segala penyakit. Tapi kalau disalahgunakan, membawa pada juga. Ada juga yang menggunakan nama agama untuk menipu orang dan menjual air suci. Seperti air zam-zam yang saya katakan tadi tu. Air zam-zam tu tak ada masalah pun. Tapi ada ramai yang orang kata ambil peluang untuk menjual air secara dengar macam air suci yang banyak kesan, sebenarnya bukan air suci. Bukan setakat yang air zam-zam ada kes macam ni, dekat negara Amerika lagi banyak. Di mana ramai orang kata mubalik padri ini kan yang menjual air suci tetapi sebenarnya menipu orang. Adakah kes macam ni? Cuba kita tengok satu klip di mana memang berlaku dekat negara Amerika. Baik, okey. Klip tu tak jalan. Tak apa. Klip ni sebenarnya mengatakan Peter Popoff. Kalau kamu ada masa boleh layar internet, kamu type nama dia ni, Peter Popoff. Dia jual apa? Dia jual Miracle Spring Water. Air daripada bawah bumi lah, bawah bumi tu, bawah tanah. Okey, yang boleh dikatakan boleh menyembuhkan segala penyakit. Dia memang jual ni saja, dia jual air. Tapi jual air bukan setakat 20 sen, 30 sen. Yang beribu-ribu. Dan dia juga menggunakan agama Kristian sebagai orang kata pengantara untuk menjual air miracle dia ni. Dan memang sudah dibuktikan adalah satu scam. Okey, kalau anda live internet boleh tengok dengan sendirinya. Okey, memang ada orang yang berfikiran jahat menjual air yang katanya boleh menyembuhkan segala penyakit, sebenarnya tidak. Tak ada kesan seperti itu. Dekat negara kita pun ada yang saya nak tunjuk ni, yang ni lah bakal yang akan berlaku. Okey, bakal berlaku ialah apa? Macam ni. Cuba kita tengok. Kesan placebo. Ialah kesan placebo ialah apa? Ramai orang kata setelah saya ambil memang berkesan. Ada juga orang kata memang berkesan. Charles orang kata ni air tak ada kesan apa, tak ada apa dalam tu, tapi bila saya guna memang berkesan. Yang ni dalam istilah sains kita ada satu nama spesifik, kita namakan kesan placebo. Apa maksudnya kesan placebo? Ialah bila ahli sains nak buat kajian untuk menunjukkan satu ubat tu berkesan ke tidak, dia tak boleh cari pesakit semua bagi ubat tu. Kenapa? Kerana semua pesakit ambil ubat yang sama, berkesan ke tidak, susah kita nak buktikan. Jadi biasanya mereka akan buat satu double blind
Maksudnya double blind maksudnya apa? Satu kumpulan pesakit datang nak buat kajian ni, dia akan bahagian kepada dua kumpulan. Contohnya kalau 100 orang nak masuk kajian ni, 50 kumpulan A, 50 kumpulan B. 100 pesakit ni semua ada masalah sama. Nanti apa yang doktor akan buat? Dia akan bagi ubat baru ni bagi kumpulan A untuk cuba. Untuk kumpulan B, dia tak bagi ubat. Okay, dia bagi apa? Gula-gula. Tapi beritahu kumpulan B ni, saya bagi anda ubat baru. Nanti selepas kajian dia lakukan, dia akan tengoklah yang kumpulan A. Kumpulan A ni lah paling penting. Kenapa? Mereka ada cuba ubat baru. Dan kita tengok daripada 50 orang ni, berapa yang nampak kesan positif. Jadi kalau nampak, wah sangat berkesan, ubat ni sangat mujarab. Tetapi, pada masa sama, yang 50 yang makan gula-gula ni, sepatutnya tak ada kesannya. Kerana makan gula-gula sangat. Ada juga yang sekelintir daripada mereka yang patah balik jumpa doktor, kata doktor, ubat anda bagi tu sangat berkesan. Saya dah sembuh dah. Bila cek badan, memang sembuh. Doktor pun garu-garu kepala. Kenapa? Saya bagi dia gula-gula saja tau. Tapi kenapa dia boleh sembuh? Yang ni lah kes kita namakan kesan placebo. Di mana individu tu percaya gula-gula tu adalah ubat baru yang boleh menyembuhkan badan. Dia fikir macam tu, dia percaya 100% tanpa ragu-ragu, tanpa was-was, maka terjadilah kesan ajaib pada badan dia tu. Bukan gula-gula yang beri kesan, ialah pemikiran dia tu yang positif tu, yang dia nak sembuh tu sangat-sangat kuat sampai badan dia menjadi sihat. Dan inilah kita namakan kesan placebo. Jadi ramai dekat luar yang kata air ni mujarab, apa yang mujarab, sebenarnya bukan air itu. Ialah kesan placebo. Individu dia percaya air ni air mujarab, air zam-zam, tadi saya akan sembuh. Nanti maka sembuhlah macam tu. Jadi secara kesimpulannya, apa tu kesan placebo? Bagi ubat sebenar, nampak sembuh. Bagi gula-gula pun sembuh juga. Yang bagi gula-gula sembuh tu lah kesan placebo lah. Nanti kena hati-hati. Ramai individu dekat pasaran memang menggunakan taktik placebo ni untuk meyakinkan ramai orang benda yang dia jual tu berkesan. Contohnya yang saya dapat daripada internet lah. Siapa ni saya tak kenal, tapi saya cuba bagi anda tengok. Kan sekarang ni masih COVID-19 kan. Saya jumpa iklan ni dekat Facebook, di mana dia jual hand sanitizer lah. Kata tak minum lah untuk cuci tangan. Tapi apa yang ada dalam hand sanitizer tu, daun bidara, habatus sauda, susu kambing, tongkat ali, air akar kayu, tak ada alkohol. Lepas tu ada baca ayat lah, ayat doa semua tu. Dan bukan, kalau semacam ni saya rasa tak ada masalah. Tapi dia tulis, bukan sahaja mampu mencegah virus corona. Wah, yang ni lah hebat. Buat masa ni tak ada benda yang boleh dikatakan boleh membunuh ataupun mencegah 100% corona. Dia kata boleh. Berdasarkan apa yang dia ajar dekat sini, semuanya boleh makan lah. Tapi apa yang boleh cegah bunuh virus tu, saya tak nampak satu pun. Yang boleh bunuh virus, alkohol tu dia kata kosong. Jadi memang tak ada lah. Tapi saya nak beritahu kat sini, ada juga orang yang akan beli. Kerana dia rasa, oh ni benda semuanya baik. Dalam tu semua komponen tak ada masalah. Sepatutnya ada kesan. Bila anda percaya macam tu, bila anda guna, segelintir mungkin dapat kesan dan kebanyakan tak dapat kesan. Kerana memang tertipu lah. Benda-benda yang ada dalam air ini kan, tak ada satu pun yang boleh bunuh virus ni. Jadi kena hati-hatilah. Nanti ke sini saya akan tak cerita dah kenapa air ni boleh menjadi penawar. Sebenarnya air ni hanya membawa mesej saja. Kalau mesej anda sampai tu baik, orang tu terima, akan dapat perubahan lah. Itu saja. Bukan kesan daripada air itu. Nanti kalau adalah orang kata mungkin ustazah, sesiapa ke dalam agama yang menggunakan air itu, saya memang setuju pun. Mereka boleh gunakan air untuk sampaikan orang kata kesan penyembuhan tu. Tetapi yang orang dekat luar jual air ni tu, kena hati-hati. Kebanyakan mereka menggunakan kesan placebo. Kata siapa-siapa dah minum dah sembuh, siapa-siapa minum dah sembuh sebagai perkara untuk meyakinkan anda. Jadi yang kes macam tu, saya sarankan jangan beli, jangan mudah tertipu. Okey? Air yang suci sebegini tak wujud di tepi-tepi jalan anda boleh beli. Okey? Takkan wujud. Jadi kita tengok selepas ni. Apakah air yang orang kata ni yang menyembuhkan ni patut tak anda beli? Bukan setakat yang air yang suci tadi tu, ada juga yang air yang kata secara saintifik dia lebih sihat. Contohnya air yang ditapis oleh filter tertentu sampai berpuluh ribu orang beri filter kan. Air keluar tu dia lebih baik berbanding air anda.
Ataupun beli air botol tu, kalau mineral water tu tak apalah, kalau yang warna pink color punya penutup kan, dapat Evian tu kan, wah, satu botol sangat-sangat mahal. Air sangat mahal. Jadi berbaloi ke tidak kita beli air yang begitu mahal? Contoh dalam gambar ada ni, satu botol RM1.10 ataupun RM110. Pun air juga. Ada tak beza? Ada orang kata, yang ni air 110 ni berbeza tau. Kerana dalam tu ada tenaga lah, adalah orang kata ada molekul-molekul hebat lah. Yang ni lah yang kita nak bincang. Patut tak ataupun berbaloi ke tidak kita beli air sebegini? Okey, saya mulakan dengan sedikit sebenarnya tentang marketing dulu. Okey, yang ni bukan air, ini adalah jenama yang skincare lah, yang agak popular. Tadi kamu nampak gambar ni cantik kan? Lepas tu dia cerita, dia punya night cream sangat hebat. Night cream, dia punya multi-bright night cream ni kan, wah, banyak fungsi. Dia dapat masuk dalam kulit kita, kurangkan orang kan jalagak semua tu, pigmentasi tu akan hilangkan. Dan dia ada satu unik ke sini ialah apa? Moonlight Recharge Factor. Wah, dengar pun canggih-canggih kan? Multi-bright technology, dia ada Moonlight Recharge Factor ke situ yang boleh membantu kulit anda jadi lebih berseri pada waktu malam ketika anda tidur. Dengar macam tu, rasa-rasanya pun berapa harga kamu rasa sebotol ni? Jenama pun jenama popular tau. Bagi anda cuba teka. Boleh tak type dekat chat. Rasa-rasanya satu botol ni dah keluar harga dah. Okay, satu botol ni berapa harga? Okay, saya pernah cuba teka. Satu botol night cream ni berapa harga? Ataupun sudah nampak dah tadi? Ya, rasa dah nampak dah. Okey, tak apalah. Kita tengok ada orang jawab juga. Okey. 500. Speaker hebat tu. Okey, saya dah tutup sebentar. Okey. Rasanya berapa harga? 50 ml. Harga dia tu dekat RM400. Nanti ramai orang kata, Charles, memanglah RM400 tengok popular kan? Jenama ni lepas tu ada teknologi begitu hebat dah. Tapi kalau kamu banding dengan night cream biasa, jenama pun pernah ada dengar, contohnya yang ni, harga dia berapa? RM40 saja. Dua-dua pun night cream juga, kenapa beza 1-0 dekat belakang. Tapi orang kata, yang tu mahal tu, dia hebat, dia ada teknologi. Teknologi apa? Yang tadi saya katalah yang multi-bright tu kan. Maaf dia, teknologi Moonlight Recharge Factor ni tak wujud. Check lah, tak wujud. Ini adalah satu nama marketing saja. Untuk nak dengar lebih hebat. Tak ada benda pun sebenarnya. Tak ada Moonlight Recharge Factor. Tak ada multi-bright technology. Dua-dua ni pun tak ada. Kalau ada, memang ada TM lah, ada trademark di situ. Kerana teknologi baru ni kan, mereka akan buat trademark lah. Tapi kalau setakat guna perkataan canggih-canggih dalam tu tak ada benda canggih pun, tapi orang akan terpedaya. Dengar macam sangat hebat. Tapi betul ke hebat dia tak? Tak ada orang tahu. Beli sajalah. Moonlight Recharge Factor, dengar macam hebat. Yang ni tak ada. Yang ni dia kata apa? Yang ni cream ni ada Regenerate Night Cream saja. Dengar macam biasa sangat. Itu sebab harga pun tak mahal. Jadi ke sini saya nak beritahu, saya tak ada niat nak memburukkan sebarang jenama. Tapi saya nak anda faham saja, kadang-kadang istilah yang digunakan secara marketing ni memang bila dengar akan terpesona. Wah, macam hebat. Tapi anda kena tahu apa yang hebat tu sebelum anda bayar. Kalau tidak, anda akan macam saya. Lebih kurang 14 tahun lepas. Tahun 2006. Kenapa? Masa itulah saya beli penapis air yang saya yang pertama yang sangat-sangat mahal. Okey, bayangkan tahun 2006, 2005-2006, saya baru bekerja setahun saja. Okey, ada orang sarankan saya minum air bertenaga, iaitu Diamond. Saya boleh cerita kenapa saya memang beli. Dan saya kena, orang kata, bayar untuk 5 tahun. Sehari dia kata RM2 sajalah, 1 bulan RM60. Nanti secara ansuran saya bayar untuk 5 tahun. Jadi bayangkan 5 tahun berapa? 3,000 lebih tahun 2006 satu penapis air. Lebih tinggi daripada gaji saya sebulan. Okey. Jadi kenapa saya beli? Kerana masa tu orang cerita, minum air kena minum air yang baik. Kena minum air yang bukan sekadar bersih, kena ada tenaga dalam tu yang boleh jadikan badan kita sihat. Jadi masa tu saya sebagai ahli nutrisi bila dengar, wah terpesona lah. Air bertenaga, ada energy
saya guna penapis ni. Dan setiap 2-3 bulan akan datang orang untuk servis saya punya penapis air ni lah. Kerana saya tinggal seorang. Saya guna air ni untuk minum saja. Seorang minum. Jadi setiap kali datang saya punya filter cantik, bersih-bersih. Tapi bila sampai waktu kena tukar. Saya tukar lah. Setiap kali datang tukar 100-200 satu lah. Dan dalam tu dia ada 6 filter. Dan satu filter dia kata tak payah tukar. Yang tu filter dalam tu ada batu daripada mana? Gunung berapi. Yang gunung berapi ni berbatu kan, banyak aura dalam tu tau, yang menjadikan air tu bertenaga, air tu tadi lebih sihat. Itulah punca, kerana dalam tu ada batu daripada gunung berapi. Yang tu tak payah tukar sepanjang hayat. Jadi saya pun okeylah, pernah dengar macam tu kan, okeylah, saya pun tak fikir apa pun. Sampailah satu ketika seorang lelaki muda datang servis saya punya filter. Dapati bila saya buka filter, air yang keluar dari pipe tu kan, dia bukan jurus macam satu, orang kata tak pernah putus. Saya punya menitik-menitik saja. Dia kata sepatutnya lurus satu air tu. Anda punya menitik-menitik, maksudnya ada filter yang sudah orang kata tersumbat. Saya pun katalah dengan orang muda tu, anda 2-3 bulan, setengah tahun datang sekali. Setiap kali kata tukar ni, tukar tu. Saya pun tukar. Saya tak pernah kata tak tukar pun. Dan tiba-tiba anda kata saya ada yang tersumbat. Saya kata, buktikan mana tersumbat. Lepas tu dia kata, semua tak sumbat. Tapi yang batu gunung berapi tu yang tersumbat. Saya pun rasa terkejut lah. Dan masa yang sama saya pun marah juga. Kenapa saya marah? Kerana saya tahu, saya ingat lagi cerita. Mula-mula orang jual time ni kepada saya, kata, yang tu tak payah ubah. Tak payah tukar sepanjang hayat. Sekarang ni orang muda ni kata yang tu tersumbat nak saya tukar. Jadi saya pun marah je lah. Orang muda, bukan saya ni tak tanya, bukannya saya ni bodoh. Dan kata yang ni daripada gunung berapi ni kan, batu ni tak payah tukar sepanjang hayat. Sekarang kamu kata nak tukar. Kata, bukan saya nak sengaja. Memang semua saya dah periksa, tak ada masalah. Hanya ni saja yang ada masalah. Saya tak buktikan lah. Apa yang dia buat? Dia buka air tu, setiap sekali dia buka, dia akan keluarkan satu penapis. Okey? Semua dia keluarkan penapis, air masih menitis. Sampai satu ketika dia keluarkan yang batu gunung berapi tu, air lurus balik dah. Ini terbuktilah apa? Air tersumbat dalam yang penapis batu gunung berapi ni. Kata, tak apalah. Sedangkan anda dah buktikan, saya pun tukarlah. Bila dia nak tukar tu, masuk tu, lepas tu yang lama dia nak bawa balik lah. Dia goyang-goyang, goncang-goncang, keluar daripada penapis tu, macam benda-benda warna putih dekat tangan dia tu. Saya tengok, bergerak. Nampak tu adalah apa? Ulat warna putih. Yang kecil saja, ada banyak keluar. Saya pun terkejut. Dah banyak masa saya minum air yang berulat dalam tu. Sendiri pun tak tahu. Dan saya dah bayar beribu ringgit untuk penapis ni. Jadi akhirnya saya buanglah. Kerana dah, orang kata, dah kesal, dah putus asa dah, rasa benda-benda yang begitu, orang kata popular masa tu, pun boleh jadi macam ni. Itu kisah saya lah. Mungkin orang lain berbeza. Jadi bagi saya, nak beli penapis, kita kena ada ilmu. Saya tak boleh salahkan orang lain. Kerana masa tu saya beli, saya langsung tak ambil kisah. Apakah teknologi, apa penapis tu. Hanya tengok iklan saja. Oh, baik, beli. Baik, beli. Nanti kesal kemudian lah. Apa yang berlaku dekat sini ialah penapis tak ada masalah. Tapi kena ada ilmu. Bukan jenama tu popular, dia mesti baik. Kerana ada yang penapis yang ni ada masalah. Tak kisah jenama mana satu. Contohnya, kalau kamu tengok Kerabat Akbar ni, tahun ni juga bulan 5 24 negara Korea di mana Kowe punya penapis air jenama 2 ni lah, antara 3 ni saya tak tahu mana satu lah, sudah terbukti ada kontaminasi nikel, iaitu logam berat. Kalau minum banyak, rosak obat pinggang. Bukan jenama sebarangan Kowe. Dan Mahkamah Tinggi sudah memutuskan Kowe kena bertanggungjawab. Kerana penapis air anda menjadikan air yang ditapis mengandungi nikel, iaitu logam berat yang boleh merosakkan kesihatan manusia. Jenama kan popular kan, dah banyak tahun kita guna, tapi tak tahulah yang mesin anda dekat rumah tu tergolong ke tidak dalam mesin yang sudah dipanggil balik yang boleh ada kontaminasi nikel ni. Dan jenama popular tak semestinya baik. Kenapa? Kalau siapa yang ke belakang ni ada dekat Facebook, mungkin sudah nampak ada video apa? Penapis ni keluar asap.
hidrolisis, kena ada tak tahu masalah apa, tak ada penerangan lagi, keluar asap. Jadi tak semestinya nama tu popular membawa maksud penapis air dia baik. Jadi kita kena faham apakah penapis air yang ada dalam tu dan apa fungsi. Betul tak itu yang kita nak? Sangat penting. Okey, inilah video yang saya masukkan. Dan nama apa saya tak pastilah, saya tak nampak. Dekat Malaysia yang ni. Sampai ada keluar keratan daripada Jabatan Bomba menasihatkan kita kalau boleh jangan biarkan Swiss penapis air kita ni terbuka sepanjang hari. Mungkin tiba-tiba kebakaran pun tak tahu. Okey, dan nombor satu saya tak pasti. Okey, jadi dekat sini saya nak cerita ialah kenapa penapis air ni tiba-tiba keluar tadi begitu popular dan begitu mahal. Kerana dia kerap menceritakan sesuatu yang kita namakan marketing untuk bagi kita fikir air dia tu istimewa. Penapis ni akan jadikan air kita lebih hebat. Itulah yang biasa kita nampak. Contohnya salah satu yang saya jumpa ialah air Hexagon, di mana dia cerita apa? Air ni kan kalau kita tengok unorganized water ni ialah molekul air ni kan bertaburan macam tu kan, tak cantik, susah nak badan terima, nak serap. Jadi air ni masuk pun tak bantu apa. Tapi kalau kita jadikan bentuk hexagon 6 segi tu, dia orang kata beratur cantik-cantik kan, macamlah yang kita nampak tadi kristal salji. Kristal kan salji tu 6 segi. Macam ni lah yang air yang paling bersih sekali, tanpa kotoran, badan boleh terima. Dia jual lah konsep ni dulu. Bila anda terima konsep ni, betul lah salji tu memang kalau air tu ada benda kotor, tak keluar salji. Salji keluar ialah 100% air bersih saja boleh bersalji. Lepas tu anda terima konsep ni, dia akan jual mesin ni lah. Minum air biasa tak ada bentuk hexagon tau. Kena beli mesin saya ni, letak air dalam tu, lepas tu bagi dia kisah. Tadi buih keluar, air tu akan jadi air hexagon. Bila anda minum, jadi sembuhlah penyakit ni, penyakit tu. Inilah yang biasa dilakukan kalau nak menjual kata penapis air yang agak ajaib macam ni. Yang ni cerita tentang hexagon. Ada juga yang cerita tentang hidrogen. Pernah tak dengar air berhidrogen? Hydrogen water. Jadi ramai yang tanya saya, terutamanya ke belakang ni, saya pun hanya minggu lepas adalah apa-apa secara macam meninggal dunia kerana kanser. Ketika saya jumpa kali terakhir di hospital tu dekat HUKM, sepupu saya bawa air hidrogen ni bagi dia minum. Saya kata, kenapa minum air dekat sini? Air hospital tak ada ke? Bukan, yang ni air khusus untuk orang kanser. Minum sembuh. Siapa yang beritahu itu air biasa saja? Saya kata, tak, mahal tau bang. Dia kata, mahal tak penting. Paling penting ada tak kesan. Dia kata, orang kata yang ni khusus untuk orang kanser minum baik. Yang pasti tu saudara saya dah meninggal lah. Bukan disebabkan oleh air itu. Tapi tak nampak dia sembuh lah. Tapi yang saya nak cerita ialah apa yang ada terkandung dalam air hidrogen ni sebenarnya. Air hidrogen sebenarnya ialah air yang dilarutkan dengan molekul hidrogen yang lebih kurang 7 mg per liter lah. Kalaulah inilah kita punya air H2O, kamu nampak ada dua warna biru, satu oksigen, O dekat tengah, ini molekul air. Dan dua yang biru muda ni molekul hidrogen. Jadi, apa itu air hidrogen? Ialah air biasa yang ditambah dengan gas hidrogen sajalah. Itu saja. Gas hidrogen pun sangat murah. Jadi, apa kebaikan air hidrogen ni? Saya kata, saya pun tak tahu. Kamu beritahu saya lah. Jadi, didapatlah saya cari di internet, adalah orang kata, air hidrogen ni memang banyak kesan positif tau. Termasuklah yang dia cerita ada 4 ni. Air hidrogen berbanding dengan air biasa, apa beza? Pertama, air hidrogen ni dia neutral. Sama seperti pH badan kita, lebih kurang pH 7.4. Lepas tu dia kata, air hidrogen ni, molekul dia kecil sikit. Jadi badan akan serap lebih baik. Ketiga, air ni ada hidrogen. Dia adalah satu kesan antioksidan yang baik. Menyingkirkan benda ini tinggi zat mineral dalam tu. Contohnya kalsium, mineral semua ni. Bila saya baca, saya pun garuk kepala juga. Kenapa tiba-tiba pula air hidrogen ada 4 kesan ni? Saya cerita 2 kesan ni yang memang benar. Tapi tak rasa ada apa-apa ajaib. Pertama, air dia neutral 7.4. Air biasa pun neutral. Air pipe pun neutral. Lebih kurang 7.4 juga. Saya rasa tak ada kebaikan ataupun tak ada keunikan. Kerana semua air pun neutral. 7.
So, saya rasa tak ada apa yang hebat sangat. Bukan air hidrogen saja, semua air pun neutral juga. Dan kedua, hidrogen yang ada dalam antioksidan, air pun ada. Jadi kedua-dua ni saya rasa tak besar sangat. Tapi rasa yang pelik ialah nombor 2 dengan nombor 4. Nombor 2 dan nombor 4 yang lain kata, molekul dia lebih kecil. Jadi dia boleh serap dengan lebih baik. Maaf ya, anda hanya larutkan hidrogen dalam air. Molekul air anda tak beza. Kamu tak buat apa-apa pun pada molekul air. Kamu hanya tambah benda saja. Jadi kalau kamu tambah benda, apa yang terjadi? Darah tadi lebih, air tadi lebih pekat, lagilah susah untuk badan nak serap. Molekul air tak ada ubah. Kamu hanya tambah oksigen, hidrogen saja. Air tetap air. Jadi kenapa tiba-tiba air anda jadi kecil pula? Jadi rasa memang tak masuk akal lah. Dan akhir sekali ialah, yang ni saya paling penting. Tinggi zat galian mineral. Anda tambah hidrogen. Anda tak tambah mineral dalam air anda tu. Kalau kamu kata, air ni saya banyak hidrogen, saya terimalah kamu tambah hidrogen dalam tu. Tapi anda kata, air saya ni tinggi zat galian kerana saya tambah hidrogen. Langsung tak masuk akal. Tak? Kalau kamu tambah mineral, tambah besi ke, tambah kalsium ke, tambah karbon ke, bolehlah anda kata, air ni tinggi zat galian mineral. Tapi apa yang anda tambah adalah hidrogen. Tiba-tiba keluar kata, tinggi mineral pula. Saya pun tak faham. Jadi dua-dua ni, saya memang tak masuk akal lah. Jadi kita tengok, betul tak air ni antioksidan dia kuat sangat? Sebenarnya kalau kita tengok lebih terperinci, radikal bebas yang menjadikan apple kita jadi coklat ni kan, kena ada radikal bebas. Dan dalam air memang ada, badan kita pun banyak. Hidrogen sememangnya boleh meneutralkan radikal bebas, tapi sangat perlahan. Dia kena 3 peringkat barulah keluar air yang normal, yang tak ada radikal bebas. Jadi, hidrogen bukanlah antioksidan yang kuat. Dia ada kesan antioksidan, tapi tak kuat. Kamu akan nampak dalam semua antioksidan yang kata adalah daripada green tea, teh hijau ni kan, lepas tu daripada vitamin E, A, C, semua ni ada kajian. Hidrogen tak banyak. Kenapa? Hidrogen bukan satu antioksidan yang sangat kuat. Walaupun ada kesan, tapi bukan yang kuat. Okey, antioksidan yang kuat adalah datang daripada makanan kita, terutamanya makanan yang berwarna-warni. Sayur-sayuran, buah-buahan. Bukannya daripada hidrogen. Okey, harap dengan tu anda sekurang-kurangnya fahamlah. Banyaklah teknik, orang kata istilah technical science yang mereka akan guna untuk menjual air itu tadi dia lebih hebat. Sebenarnya tak ada apa kesan tambahan pun. Okey, jadi kita akan berhenti sebentar, lebih kurang 5 minit untuk anda ke tandas ke minum air sebentar. Bila kita balik, kita akan cerita lebih banyak tentang penapis air pula. Okey, jadi kita akan masuk sesi rehat lebih kurang 5 minit. Kita jumpa selepas ni. Akan teruskan. Jadi kalau ada soalan, saya nampak ada soalan kan, kita tunggu penghujung. Jadi saya habiskan tentang penapis air ni. Rasanya ramai soalan pun berdasarkan penapis air lah. Jadi kita habiskan topik ni, kita akan masuk sesi soal jawab kemudian. Okey, jadi sekarang kita nak masuk apa? Jenis-jenis air yang ada kat pasaran tadi, termasuklah air penapis yang saya akan masuk ke hujung sekali. Jadi pertama, kita akan cerita tentang air pipe. Air pipe yang kita datang daripada pipe kita tu semuanya sudah dirawat dah. Di mana ditambah dengan klorin dan fluoride untuk bunuh kuman lah. Tapi air sebegini tak boleh terus minum kerana kontaminasi dia tinggi. Maksudnya mungkin ada bakteria, benda-benda kotor dalam tu lah. Disarankan paling kurang masak lah. Kalau tak ada penapis air, boleh masak dulu, barulah boleh minum. Itu air jenis pertama. Air kedua yang kita jumpa ialah air botol. Air botol ni ada 2 jenis kategori utama. Satu penutup di warna biru, ia adalah air zat galian lah, air mineral. Di mana air ni diambil daripada sumber yang tinggi kandungan mineral lah. Biasanya air bawah tanah. Okey, lepas tu ada penutup warna putih, di mana penutup putih ni adalah air pipe biasa yang telah dirawat dan anda boleh terus minum. Okey, jadi air yang penutup di warna putih tu sebenarnya air pipe lah, tapi sudah ditapis selamat untuk diminum. Beza kat situ lah. Jadi kalau anda nak tanya, si Fuchang, saya dah jumpa lah, ada yang warna hijau lah, penutup warna merah lah, warna pink lah. Yalah, yang tu itulah yang saya nak masukkan ke sini. Memang ada 2 jenis. Yang lain tu memang dapat layanan istimewa. Yang tu saya tak boleh kata apalah. Okay, warna hijau tu kan, dia layanan istimewa. Jadi tak boleh kata apa. Tapi 2 jenis saja. Tak kisahlah apa warna. 2 jenis kategori. Satu air mineral.
Di mana air sumber dia tu tinggi zat mineral dia tu, dengan warna putih tu air pipe yang dirawat. Itu saja. Okey, tak kisahlah apa warna, biasanya dua warna, biru dengan putih. Lepas tu kita ada air yang dibuat cara teknologi baru yang kita namakan reverse osmosis. Orang kata osmosis songsang, di mana air tu ditapis dengan satu membran unik untuk hasilkan air saja. Air tulen. Dalam tu langsung tak ada benda lain. Tak ada mineral, tak ada kotoran, apa pun tak ada. Hanya air 100% yang kita namakan cara AO ataupun cara keempat penyulingan, air suling. Di mana air dimasak, waktu naikkan, lepas tu sejuk uap air tu akan jatuh balik sebagai air tulen. Jadi air yang tulen 100% dua cara inilah, AO ataupun air suling. Kita tengok AO dulu. AO iaitu reverse osmosis. Kalau kita tengok dalam gambar raja ni, biasanya air dekat B ni dengan air dekat A ni bezanya apa? Air B ni adalah air tulen, air A ni adalah air yang ada perisa dalam tu lah. Mungkin air jus orange dekat situ. Jadi apa yang akan berlaku ialah kalau keadaan biasa, air daripada yang tulen ni akan masuk ke dalam air orange ni untuk cairkan air orange. Okey, itu namanya osmosis lah. Okey, tapi kalau AO terbalik. Di mana air orange ni dah lah kurang air, dalam tu banyak benda lain kan. Dia akan ditindas, akan ditekan untuk tekan semua air masuk ke B. Di mana B ni hanya 100% air saja, tak ada benda lain. Dan inilah kita namakan AO. Jadi air AO ni biasanya digunakan untuk ambil bersama ubat ataupun dekat makmal kita nak buat eksperimen, kita nak guna air saja, itulah biasanya. Jadi air AO biasanya tidak begitu disarankan minum seharian. Kenapa? Kamu akan tak cukup mineral yang ada dalam air. Walaupun dalam air tak banyak mineral, tapi air yang kita minum memang salah satu punca kita dapatkan mineral dalam seharian. Jadi kalau anda minum air AO ni, pastikan pengambilan nutrien zat galian anda kena cukup. Kerana air yang anda minum ni langsung tak ada zat galian, kosong. Tak ada zat dalam tu lah, hanya air sahaja. Ataupun jenis kedua ialah air suling. It's working good. It's already filling up with water. It's only been running like a minute now. Water is constantly running down and dripping in there. Okay, jadi yang inilah kita namakan air suling, di mana air akan dipanaskan. Bila air panas, wap air itu akan naik dan berjumpa dengan permukaan yang sejuk, dia akan jadi titisan air. Bila dia titis, jatuh ke bawah balik, dia akan jadi air yang tulen 100% tanpa sebarang zat dalam tu ataupun kotoran dalam tu. Jadi air yang bersih tulen ada dua jenis, AO dengan air suling lah. Okey, lepas tu kita nak tengok apa? Yang ni lebih penting. Air dryon hydrolysis. Air yang ada charge elektrik dalam tu. Yang ada ion, maksudnya ada tenaga dalam tu. Biasanya menggunakan elektrik untuk memisahkan molekul air. Yang ni lah yang kerap dekat pasaran buat masa ni. Kita namakan air alkali. Kan alkaline water kan popular sekarang ni kan. Yang ni yang biasa mereka guna air hydrolysis. Jadi mula-mula saya nak cerita dulu. Kenapa begitu ramai orang suka sangat air alkaline? Iaitu air alkali ni. Kerana dia kata air alkali ni boleh membantu menyihatkan badan. Jadi datanglah mitos-mitos dah. Tadi mula-mula dah cerita dah air ni sebagai pengantara sahaja, tak ada kesan penyembuhan dekat situ. Tapi sekarang mula sekali lagi, tapi yang ni tiada kaitan dengan agama-agama. Dia kata mesin dia hebat. Saya boleh jadikan air itu cukup tenaga sampai anda boleh sembuh banyak penyakit. Yang ni lah kita namakan air alkali. Air alkali yang paling grade, paling rendah lah ialah apa? Air limau. Benar tak? Orang kata, air biasa, air putih ni kan, tambahlah sekeping, sehiris lemon dalam tu, air anda akan jadi apa? Air alkali.
Okey, maaf, jangan salah. Okey, air alkali. Jadi, ramai orang sekarang ni belilah lemon kan. Tambahlah dalam air setiap hari minum. Boleh detox lah, boleh kuruskan badan lah, boleh anti cancer lah. Maaf, tak jadi. Kenapa kata tak jadi? Ramai orang kata, Charles betul. Kata, lemon ni, limau ni, masam, berasid. Dia kata, tidak. Masam dalam mulut. Bila masuk dalam badan, dia akan jadi alkaline. Saya kata, ada tak kajian tunjukkan sedemikian? Dia kata, ada. Memang macam tu. Semua orang pun percaya dah. Memang makan lemon tu, bila masuk dalam badan, dia akan jadi alkaline. Saya kata, alkaline apa? Kamu tengok dekat sini. Ini skala pH. Okey, skala pH. Kalau kita punya lemon juice, dia adalah 2. Okey? Lepas tu, distill water, air yang suling tadi tu adalah 7. Dan darah kita ni sedikit alkaline, 7.34 sampai 7.45. Tadi dekat sini mudah. Kalau kamu ambil air distill ni, maksudnya air jenis tulen ni, 7, tambah dengan sesuatu yang sangat acidic, 2, anda akan dapat apa? Mungkin 6, 5, 4, 3, 2 lah. Betul tak? Kerana kamu ambil benda yang acidic, tambah benda dengan neutral. Nanti akan jadi kurang acidic lah. Kurang acidic tu 6, 5, 4 tu lah. Takkan tiba-tiba jadi alkaline. Kerana anda bukan campur dengan benda yang alkaline. Kamu campur dengan benda acidic, iaitu lemon juice. 2.4. Jadi, bila tambah air, kurang acidic lah. Tak akan tiba-tiba air campur benda asid, jadi alkaline. Tak masuk akal pun. Boleh kata, jus lemon anda tambah dengan air, sepatutnya 2.4 sangat acidic, sekarang ni kurang acidic, mungkin 3 ke 4 ke 5 macam tu. Dia tak akan jadi alkaline. Kecuali anda letak apa? Soda. Soda yang kita guna untuk buat kek ke, untuk cuci lantai tu kan, 13. Kalau air campur air soda, memang air tu tadi air alkaline. Kalau bukan campur soda, dia takkan alkaline. Tapi boleh tak minum air soda macam tu? Tak boleh. Okey, bahaya. Jadi dekat sini, mungkin terbuktilah air yang letak sekeping lemon tu tak akan jadi alkaline. Dia akan jadi kurang asid saja. Memang masih berasid. Jadi tak ada kesan untuk kesihatan badan. Jangan tertipu dah. Dan yang ni kira perkara remeh-temeh. Kerana ada lagi yang cerita, dia beli mesin boleh jadikan air tu alkaline. Sampai guna pH meter suka memang alkaline. Yang itulah yang kita kena faham lebih lanjut. Contohnya, air semula jadi yang kita namakan mineral water. Sebenarnya badan kita memang perlukan air mineral. Dan air mineral ni memang dia alkaline. Kerana alkaline sikit. Dan dalam tu ada zat galian. Dan alkaline ni dia tak tinggi pun. 7 poin lebih saja. Lebih kurang 8 maksimum macam tu saja. Okey, dan badan memang perlukan. Kerana kita nak air alkaline ni kerana air mineral dalam tu ada zat galian. Zat galian tu memberi faedah kepada badan. Dan disebabkan air itu ada zat galian, dia jadi air alkaline. Okey, badan tak perlukan air alkaline. Kita perlukan zat galian yang ada dalam air. Jadi, kalau air yang ada zat galian, dia adalah air alkaline semula jadi. Okey, secara kebetulan tentu saja. Tapi ramai orang tersilap. Kita nak air alkaline sebenarnya tidak. Kita perlukan air mineral semula jadi, di mana mineral dalam tu akan jadikan air tu alkaline. Ada berbeza. Kalau tak faham lagi, tak nampak lagi, kita tengok mesin yang buat air alkaline. Our first contestant was actually one of my favourites before conducting this test. With its convenient drinking nozzle, it has been the choice of many water connoisseurs. We simply pour 3 drops of iodine, give the test tube a little shake, and as you can see, we are greeted with a lovely shade of yellow, representing fairly acidic water. Kata air mineral, tapi acidic. Did you know that too much acidity in the body is one of the leading causes of arthritis and joint pain? Now there's something to think about next time. Okey, jadi kamu nampak, walaupun air mineral ni memang dia alkaline, tapi bukan semua air mineral dia alkaline. Anda boleh suka. Kerana ada juga air mineral yang memang tak alkaline, tak ada zat, tapi dia dilabelkan sebegitu. Jadi kena hati-hati. Kalau betul-betul air alkaline tu semula jadi, air mineral semula jadi, dia memang alkaline. Contohnya macam yang lain, yang video clip ni. Kita tengok. Our next competitor is Fiji water. The
The company's website claims that their water is drawn from an artesian aquifer located at the very edge of a primitive rainforest, hundreds of miles away from the nearest continent. Now, unlike the last 3 bottles of water that we tested, this particular brand might just be telling us the truth. Our test shows that this bottled water is at a pH level of 7.5, which is slightly alkaline and beneficial for consumption. Our last bottle of water comes all the way from the French Alps. Deriving from the summit of an aquiferous zone, water from rain and melting snow slowly infiltrate down through layers of glacial sand at a rate of 1 to 2 centimetres per day. A journey of 15 years during which this water will become purified and laden with minerals. Now, I have always found that Evian is by far the best tasting bottled water on the market, and with a pH level of around 7.8, it's definitely the clear winner of our bottled water test. And now for the Okey, jadi kita dah tengok dah air semula jadi, iaitu air mineral semula jadi, sememangnya dia alkaline. Tapi kena tengok jenama mana satulah. Kerana ada juga yang orang kata mungkin produk cetak rompak yang label air mineral tapi bila keluar acidic pula tu. Jadi kalau dia sememangnya air mineral semula jadi, dia punya pH 7.4, 7.5 sampai 7.8 tentu. Dia sedikit alkaline kerana kehadiran zat galian dalam tu. Jadi itu memang membawa manfaat kepada kesihatan. Tetapi ada juga air yang dekat pasaran yang langsung tak ada zat mineral ni, tapi dia masih alkaline. Di mana air yang ni kita masukkan ialah air tryon yang gunakan elektrik untuk memisahkan molekul air menjadi asid dan alkali. Jadi kamu nampak kat sini, dia guna elektrik untuk memisahkan separuh daripada air itu menjadi asid, separuh menjadi alkali. Jadi yang asid ni dia buanglah ataupun untuk cuci luka mana-mana lah. Lepas tu yang alkalin dia bagi anda minum. Dia kata apa? Air alkali baik untuk kesihatan. Kenapa? Kamu dapat tadi tak? Oh, air alkali semua baik kan? Yang alkali yang baik tadi tu disebabkan oleh zat galian. Bukan bersifat alkali saja kerana ada zat galian dalam tu. Dan anda punya air ni tak ada zat galian, hanya ada charge elektrik yang menjadikan alkali. Berbeza. Contohnya dekat pasaran mungkin ada mesin sebegini, penapis sebegini yang buat air asid dan alkali. To free radicals, Kangen water has a pH balance of 8.5 to 11.0. City Tap water is alkaline at 7.2, which is neutral. When it's going into the machine, it's going into a filter, a very high-grade filter, which lasts for 1,500 gallons. And then it's going to go through a unit in the back that has titanium and platinum plates, 230 watts of electricity, which causes the water to split into 2 waters. This machine produces Kangen. One water is acidic, the other alkaline. Okey, seperti saya kata tadi, mesin ni yang saya maksudkan menggunakan proses hydrolysis di mana dia akan guna elektrik memisahkan air kepada yang asid dan alkali. Yang ni ialah air yang badan kita tak terima. Kenapa? Air sebenarnya molekul dia stable. Tapi kerana pecahkan sebegitu, dia sudah tadi tak stable dah. Dan dia bukan air alkaline semula jadi. Dia adalah air yang dihasilkan oleh elektrik yang tak stabil. Dan ada juga yang mengatakan, air ni sangat baik tau kerana alkali. Okey, tadi kita cerita air mineral biasa lebih kurang 7.4, 7.8. Yang ni dia boleh sampai 8, 9, 10, 11. Kita boleh tak, badan kita tak boleh terima begitu tinggi kerana kita punya darah hanya 7.35 sampai 7.45 saja. 8 tu terlalu tinggi dah, 9 terlalu tinggi dah. Badan tak boleh terima. Dan ada juga yang beritahu saya, Charles, mesin ni sangat mahal tau. Oh, ya ke? Mahal. Okey, saya tanya beberapa soalan mudah. Jadi, saya tanya dia balik. Pertama, kamu minum air alkalin ni kan? Berapa bacaan berapa alkalin yang kamu kena minum? Dia kata, mula-mula, air kalau yang asid tu kan, kalau tak nak bazir tu, bolehlah untuk cuci tanda, cuci rambut boleh. Kerana asid ni dia bunuh kuman. Yang tu saya kata, okey lah. Tapi untuk kita makan, kalau biasa kamu tak nak tu boleh pH 7 lah. Saya pH 7 macam air biasa saja. Tak payahlah guna mesin anda. Dia kata, tak apa. Kalau air biasa tak nak tu boleh minum air alkaline. Minum berapa? Dia kata kalau nak minum tu bolehlah cuba 7.7 sampai 8.3 dia kata. Okey.
Saya rasa 7.7 masih boleh terima lagi. 8.3 terlebih sangat tahu. Kita punya badan hanya 7.35 sampai 7.45 saja. Yang minum kalau 7.7 pun agak tinggi dah. Tapi tak apa, kerana kalau badan saya acidic, mungkin dia bawa balik. Tapi kalau 8 tu agak terlalu tinggi. Dia kata tak perlu khawatir. Minum saja. Kenapa? 8 pun tak tinggi sangat. Kalau sampai 8 boleh minum, kenapa kamu ayah nak buat sampai 9, 11 semua tu? Kata, yang tinggi sangat alkaline tu kita tak minum. Kita untuk cuci buah, kita boleh masak. Saya beritahu dia balik. Ketika anda pergi cuci buah, lepas tu pergi masak, air akan jadi kembali neutral balik. Kesan elektrik anda jadi alkaline tu sudah tak ada dah. Ni buat apa nak? Tinggi sangat. Dia kata, yang tu suka hatilah nak cuci tu, suka hati. Paling penting tu ialah minum. Minum tu paling penting. Kerana bila minum dalam badan, kalau badan acidic akan tukar jadi alkaline balik dah. Dia kata, okey. Kamu cerita sedemikian, pernah tak buat eksperimen? Ataupun ujian? Dia kata, uji apa? Kita ada uji. Air keluar tu kan kita uji pH. Dia memang alkaline, 8.3. Saya kata, betul. Air anda memang alkaline. Maksud saya, ada tak uji badan anda? Sebelum anda minum, uji darah berapa acidic alkaline bacaan untuk darah anda. Lepas tu saya minum. Ini uji sekali darah. Nampak tak dia ada perubahan? Dia kata, kami tak pernah buat. Saya kata, kenapa tak buat? Tahu tak? Sedang anda ada uji. Air anda alkaline. Tapi anda kata, bila saya minum air alkaline, badan saya jadi lebih alkaline. Betul tak? Itulah yang kegunaan air alkaline. Ya, tetapi ada tak fakta? Ada orang minum, sebelum dia minum, darah dia acidic. Lepas dia minum, darah dia jadi neutral balik ataupun alkaline. Ada tak? Tak susah kan? Uji darah je. Kata sebab ini tak ada. Kenapa tak uji? Tahu tak? Kalau anda setakat jual air alkaline, kata air alkaline itu baik, tanpa menyebut dia boleh menjadikan badan kita sihat, boleh menjadikan badan kita acidic jadi alkaline balik, saya terima. Tapi bila anda kata, bila minum, badan akan jadi lebih alkaline balik. Apa buktinya? Langsung tak ada. Dan kenapa tak ada? Kerana seperti saya kata tadi, badan tak boleh terlalu alkaline. Lebih 7.8 saja, badan tak boleh terima dah. Kita nak 7.35 sampai 7.45 saja. Dan dia tak ada bukti. Kenapa tak ada bukti? Mudah. Kita tengok video ni, kamu tahu kenapa tak ada bukti. That you never saw in school. All right, so first of all, it ranges from 0 to 14, right? That's it. You got 14 numbers to pick from. 0 is the most acidic, 14 is the most alkaline. Now, foods like limes and pineapples, they fall on the acidic side. Foods like avocados and potatoes, they're more alkaline, right? Tends to be the healthier foods are alkaline. Water is right smack in the middle, right? It's neutral. It's a 7. That's in between 0 and 14. Alkaline water falls in around 8 or 9. So it's just a little bit on this side. That's important for your water to be alkaline. Or does it really matter? Let's answer that. Let's go through the biggest health claims to find out if this water actually makes a difference. The first claim, alkaline water can neutralize your body. Rima drinks alkaline water because of that claim. I do. Why are you going to neutralize your body? I read that it slows the aging process and increases energy. So for me, that seems like a win-win. Oh, yeah, who wants to age faster and have no energy, right? So we actually looked into whether drinking alkaline water could change your pH. So that's the first thing, right? Because if it changes your pH, maybe that has that benefit. And actually, I couldn't find a single study showing that it actually changes the pH in the blood. Now, I'm going to admit the fact that pH might change inside your cells, other things might be going on, but as far as the doctor can measure, we can't discern it. That's Connell. Why do you say that we don't need fancy water in order to maintain the pH? No, and I agree. Slowing the aging process sounds good to me too, don't get me wrong. But, the thing about it is our bodies do a great job of neutralizing and managing our pH on its own. It actually does it by itself, which is a really wonderful thing. Jadi kamu nampak di sini, Dr. Oz pernah kata, dan kalau kamu tengok dekat kajian sains pun, tak ada buat masa ni satu kajian sains yang mengatakan minum air alkaline, badan akan ada kesan alkaline tu. Boleh meneutralkan. Tapi, kalau minum air alkaline yang tadi tu, memang mungkin nampak air kencing yang keluar, dia lebih alkaline. Maksudnya, air kalau masuk, air kalau keluar. Tapi apa yang dalam darah kita, apa dalam badan kita, langsung tak ada perubahan. Jadi kalaulah dia kata air alkaline ni baik untuk apa-apa, tidak menyebut badan, boleh meneutralkan badan kita ni, saya boleh terima. Cuci
cuci buah ke, cuci sayur ke, okey, cuci lantai ke, cuci tandas ke, saya boleh terima. Tapi kalau kata minum tu boleh meneutralkan asid badan tu, kena ada bukti. Dan cara paling mudah saja, ambil darah sebelum minum dan lepas minum ambil darah lagi. Kerana kita boleh uji pH darah kita. Begitu senang. Kalau memang ada laporan sebegitu, rasa berkesanlah. Okey, tak susah pun. Tapi kalau tak ada data sebegitu, kajian sebegitu, memang susahlah untuk saya nak terima. Kerana anda setakat cakap tu mudah, tapi boleh tak buktikan, sangat-sangat penting. Okey, lepas tu kita tengok lagi. Dah air alkaline tu dah cerita lepas dah, kita dah habis dah. Kita memang nak minum air alkaline yang dalam tu ada zat galian, air mineral. Memang tu baik. Bukan air yang tak ada mineral, ada letak charge elektrik jadi dia alkaline. Yang tu langsung tak memberi sebarang manfaat kepada badan kita. Okey, kita tak perlukan air alkaline. Okey, lepas tu kita tengok penapis dah. Air penapis ni, air penapis dekat pasaran biasanya dia ada 4 jenis penapis dalam tu. Bergantunglah gabungan 4 jenis ni ataupun jenis tertentu dia ada 2-3, bergantunglah. Biasanya 4 jenis penapis. Penapis pertama adalah penapis biasa yang kita gunakan biasanya seramik untuk tapis kotoran lah. Mungkin daripada benda kotor, contohnya lumpur ke, apa-apa ke, batu ke, pasir ke, untuk kita bersihkan, tapiskan, kita guna penapis yang jenis pertama lah, yang kita namakan penapis seramik. Okey. Kedua, kita ada activated carbon ataupun carbon yang diaktifkan. Fungsinya ialah untuk mengikat kotoran, bau-bau ataupun pewarna atau warna-warna dalam air kita yang ketika air kita kotor. Okey, contohnya macam video ni lah. Okey, jadi kamu nampak di sini, karbon yang sudah diaktifkan, activated carbon dapat mengikat kotoran-kotoran, pewarna-pewarna ataupun bau yang tak enak dibau, dia akan diikat oleh activated carbon lah. Jadi memangnya ada. Dan ketiga, apa yang ada dalam tu ialah satu filter fungsinya untuk bunuh kuman ataupun menghindari pembiakan kuman. Yang ni sangat penting. Kalau tak ada kategori ketiga ni, air tu keluar tak boleh terus minum. Kerana dalam tu mungkin ada kuman lagi. Jadi kategori ketiga, yang ni untuk bunuh kuman ataupun menghindari pembiakan kuman ni sangat penting. Dan untuk kategori ketiga ni ada banyak jenis filter yang ada kesan sebegini. Ada yang menggunakan perak, silver untuk bunuh kuman. Ada yang guna UV. Ada guna penapisan ultra yang sangat kecil, dia punya lubang penapis tu kan untuk filter. Ada juga yang gunakan ozon untuk bunuh kuman. Jadi setiap jenis ada punya kebaikan dan juga dia punya kekurangan. Jadi tengok secara ringkas apakah keempat-empat cara ni untuk bunuh kuman yang ada dalam filter kita. Cuba kita perhatikan. Yang ni yang pertama, perak. Video tak jalan. Tapi video saya tak jalan. Tak apa. Sebenarnya empat video ni sebenarnya nak tunjukkan yang pertama yang menggunakan silver 99%. 9% ketulinan silver. Kerana perak ni kan dia boleh membunuh kuman. Yang kedua menggunakan lampu UV untuk membunuh kuman-kuman yang ada dalam air itu. Dan ketiga dia akan guna ultrafiltration di mana kamu nampak serat filter dia tu sangat kecil. Sampaikan semua kuman-kuman akan terjerat di situ. Bila air keluar, semuanya air yang bersih tanpa kuman. Dan keempat, dia menggunakan ozon. Ozon ni untuk bunuh kuman. Okey, kerana ozon ni kalau kita cuci muka pun boleh bunuh kuman juga. Tapi dia guna dalam air kita untuk bunuh kuman. Jadi keempat-empat ni, cara mana satu yang lebih baik? Sebenarnya keempat-empat pun berkesan. Tapi pilihan saya tu memang adalah, saya ni agak orang kata kekok sikit kan. Kenapa? Apa benda pun saya nak pastikan dulu. Jadi akan empat cara ni mana satu yang lebih baik. Saya rasa saya akan ceritalah apakah orang kata fokus point kita, apa yang kita perlu fokus sekarang ni, mana satu yang lebih baik. Yang pertama saya nak cerita tentang perak dulu, iaitu silver, di mana the
Okey, kerana dia adalah logam berat. Walaupun sedikit dia boleh bunuh kuman, tapi kalau badan kita simpan terlalu banyak perak dalam badan kita ni, akan keracunan juga. Jadi ada sedikit risiko dari situ. Jadi saya kurang sarankan lah. Kecuali anda rasa okey, saya boleh terima perak ni, anda terimalah. Tapi perak ni sememangnya ada risiko, isu tentang keracunan. Dan kedua, UV. UV ni dia bantu untuk bunuh virus. Macam mana dia bunuh virus ataupun kuman-kuman ni? Dengan merosakkan DNA virus dan kuman ni. Jadi bila DNA rosak, matilah. Jadi pada masa yang sama, UV ni adalah radiasi. Kalau saya matahari kalau kena terlalu banyak UV, kulit jadi hitam, lepas tu mungkin jadi kanser bara kulit pula. Dan kita minum air yang ada radiasi. Walaupun dia selamat masa ni, tapi saya rasa ragu-ragu jugalah. Kerana radiasi ni adalah benda yang tak patut ada begitu banyak dalam badan kita. Dan air kita ni minum sudah dikenakan UV. Dalam tu maksudnya ada radiasi lah. Walaupun dia dos tak tinggi, tapi bagi saya tu, kenapa saya nak ambil air yang ada radiasi? Jadi saya pun tak berapa sarankan kalau dia guna UV lah. Okay. Dan ketiga, guna ozon pula tu. Ozon ni kalau kamu faham, ozon contohnya dalam bumi kita ni dekat luar ada ozon, dia membantu kita daripada UV masuk. Memang betul. Tapi ozon dalam badan kita mungkin akan hasilkan produk sampingan. Okey, dalam badan ketika guna ozon dalam air, iaitu akan menghasilkan DBP, iaitu bromine. Bromine adalah toksik, adalah racun kepada badan juga. Jadi ada sedikit risiko keracunan yang bakal berlaku kalau kamu guna ozon. Walaupun setakat ni, semua yang ketiga-tiga saya cerita, yang UV, yang perak dengan O3 ni pun kira selamat, tapi ada sedikit isu tentang keracunan yang mungkin berlaku. Jadi kalau macam tu, apa yang saya pilih? Saya pilih yang keempat lah, iaitu yang orang kata penapisan ultra. Okey, dia guna penapis yang banyak pelapis ni kan, yang paling kecil sekali ke hujung. Jadi apa yang keluar, air saja. Contohnya AO tadi tu pun guna penapis sebegini juga. Jadi kalau penapis filtration, selamatlah bagi saya. Kerana penapis ni dia tak akan beri sebarang tambahan ke dalam air. Tak ada tambah UV, tak ada tambah ozon, tak ada tambah perak dalam air tu. Kerana dia hanya setakat tapis saja. Jadi bagi saya, empat jenis cara untuk bunuh kuman atau hindari pembiakan kuman, saya lebih suka penapis ultra lah. Okey? Dan akhir sekali, dia ada penapis mana? Selain penapis biasa, seramik, activated carbon, lepas tu perak semua ni kan. Dan akhir sekali biasanya ada ion exchange resin, iaitu resin penukaran ion. Di mana fungsi penapis ni bila letak dalam tu ialah untuk menukar zat galian, iaitu mineral yang ada dalam air. Kan tadi air yang ada mineral bagi kesihatan kan, dia akan tambah balik mineral dalam tu. Dan pada masa yang sama juga menyingkirkan logam-logam berat dalam air tu yang kita tak nak. Contohnya kalau terlalu banyak kuprum, pambem, cadmium macam ni kan, dia akan tukarkan dengan sodium, dengan kalsium semua tu. Jadi badan air tu akan jadi lebih banyak zat nutrisi, zat galian dekat situ. Jadi yang inilah yang kita namakan ion exchange resin. Okey, jadi semua penapis ke pasaran tak larilah daripada 4 jenis penapis ni. Tengok gabungan dia macam mana saja. Okey, jadi kita akan tengok beberapa jenama yang ada ke pasaran. Tapi saya sarankan apa yang saya beritahu kemudian ni kan, jangan tunjuk muka air, jumpa orang salesman yang jual penapis tu kata saya yang cakap. Saya setakat untuk berkongsi ilmu sajalah. Kerana apa yang saya dapat daripada maklumat ni, semuanya daripada internet, daripada risalah mereka. Okey, kita tengok satu persatu jenama yang ada ke pasaran, mungkin terkena penapis air yang anda sedang guna. Kita tengok yang pertama. Yang ni adalah, yang ni video adalah ion exchange resin. Bagaimana dia berfungsi? Kita tengok dulu. Okey, yang ni kamu nampak yang tengah-tengah warna merah tu kan, dalam tu dia ada zat mineral yang kita nak lah. Contohnya kita dah letak orang kata sodium
cairan ni akan dirembeskan dalam air itu, semuanya dalam tu banyak zat galian yang kita nak lah. Pada masa yang sama dia akan serap balik benda-benda yang kita tak nak sebagai magnet tertentu. Jadi kamu nampak ion exchange ni memang menambah zat kepada air kita lah. Yang ni adalah penapis jenis keempat. Jadi kita tengok dekat pasaran apa jenama yang ada dan apakah jenis penapis yang ada dalam tu. Kita tengok yang pertama ni. Yang ni saya tak jumpa dia punya jenama, tapi sebagai contoh lah. Yang ni dalam tu ada 6 penapis. Biasanya penapis dekat luar ni dia ada 6 jenis. 6 penapis dalam tu. Dan setiap satu dia ada fungsi berbeza lah. Contohnya yang pertama ni. First stage dia ada sediment filter. Ni adalah apa? Dia adalah penapis biasa seramik lah. Okay. Kedua, carbon. Activated carbon. Tadi dia activated carbon lah. Ketiga pun carbon juga. Keempat pun carbon juga. Jadi kamu nampak ke sini, walaupun ada 6, 3 daripada itu adalah carbon. Lepas tu yang kelima, ion exchange, tambah balik zat mineral dalam tu. Dan kelima, untuk bagi dia selamat diminum, di mana dia nak tapis kuman tu, dia guna penapisan ultra. Untuk bunuh kuman lah. Jadi, dia dikira lengkap. Kenapa? 1, 2, 3, 4. 4 jenis semuanya ada. Tapi yang ni lebih fokus kepada apa? Activated carbon. Maksudnya, air yang keluar ni tak ada bau. Tak ada warna. Jenis saja. Tak ada rasa-rasa hairan-hairan macam tu, tak ada. Kenapa? Activated carbon fungsinya untuk singkirkan bentuk-bentuk kotor yang membawa warna bau kepada air kita. Jadi boleh katalah penapis ni bila air keluar tak ada rasa apa-apa, rasa jenis saja. Okey, tapi kira selamat kerana ada penapis ultra yang boleh hilangkan ataupun tapis semua kuman-kuman ni bila minum selamat. Dan dia juga ada penapis biasalah. Jadi macam ni lah kita akan tengok. Jadi lepas ni kita tengok satu jenama MA ni dia ada 4 penapis saja, di mana satu outright pre-filtration dia adalah penapis biasa seramik. Yang kedua pun sama juga. Yang ketiga adalah activated carbon dan keempat adalah UV untuk bunuh kuman. Okey, jadi air keluar selamat diminum tak? Selamat diminum, tapi lengkap tak? Tak berapa lengkap. Kerana tak cukup satu yang kita namakan ion resin exchange yang ditambahkan zat galian dalam air tu. Yang ni tak ada. Jadi kalau kamu guna yang ni, minum tu air sajalah. Tak ada tambahan zat. Okey, kerana dia tak ada yang ion exchange resin tu. Okey, lepas tu satu jenama lagi. Yang ni Kowe. Kowe yang tu ada 6. Nanti dia ada 6 dekat sini kan, bahasa English, tapi nak jelaskan mudah. Yang pertama tu adalah penapis biasa. Yang kedua, activated carbon. Ketiga, AO lah. AO ni fungsi untuk apa? Untuk tapis jugalah. Tapis sampai tak ada warna-warna kuman boleh keluar. Jadi dia bersih lah. Pada tahap ketiga, air keluar dah selamat diminum dah. Lepas tu dia ada lagi carbon. Keempat, kelima, penapis seramik. Keenam, penapis seramik. Jadi kamu dapat ke sini, untuk Kowe ni, air keluar memang, orang kata apa, tak ada warna, tak tahu. Activated carbon ada 2. Lepas bersih. Okey, selamat minum tak? Selamat kerana dia ada AO untuk tafsir kuman tu. Tapi yang ni pun sama. Dia keluar air, tak ada zat. Tak ada tambah zat kerana tak ada ion exchange ke situ. Tambahan pula dia guna AO di mana tak ada zat yang boleh lalu. Jadi air yang keluar daripada Kowe ni adalah air yang tulen lah. Apa pun tak ada. Air saja. Jadi kalau ambil air segini kena tambah zat galian lah. Dan Kowe yang MA tadi tu pun sama. Kerana yang tu pun tak ada ion exchange ke situ. Tak cukup zat. Kena tambah balik zat lah. Lepas tu ada apa lagi? Yang ni daripada Choku. Nama baru lah. Lepas tu kamu nampak ada nano positive filter. Okey. Lepas tu dia kata, wah, yang ni yang saya rasa pelik-pelik. Kenapa? Dia kata ada sediment filter. Okey, nombor satu, penapis biasa lah. Yang kedua dia kata mana? Yang kedua dia kata ada yang stage 2 sini. Pre-carbon filter. Activated carbon. Okey. 3, 4, 5, 6 semua kata dia ada pattern. Kata maksudnya apa? Ada teknologi tertentu dekat situ. Jadi memang orang kata produk canggih lah. Tapi seperti saya cerita tadi, ingat tak yang back cream tadi tu, multi-bright tu. Maaflah, kalau kamu ada teknologi, kamu kena ada pattern, kena ada nombor. Okey, kalau tak ada nombor, tak boleh katalah pattern. Contohnya, water purification system ni, dia ada dia punya nombor. US apa tu,
ada tu memang ada pattern lah kerana memang teknologi baru. Tapi tak ada nombor pattern. Jadi kalau anda nak guna jenama ni, minta maaf lah saya tak boleh cerita lebih banyak kerana semua maklumat yang diberikan tak cukup. Hanya yang pertama, kedua dia ada cerita saja itu. Penapis biasa dengan activated carbon yang lain langsung tak cerita. Dan saya pun tak tahu apa yang ada dalam tu. Jadi kalau saya tak gunalah kerana was-was kan. Lepas tu ada jenama mana satu lagi. Yang ni jenama satu, Hexa juga. Yang dia ada 6 segi lah, nama hebat. Tapi apa yang ada dalam penapis ni? Ada 6. Penapis pertama seramik, kedua carbon, ketiga seramik lagi, keempat dia guna AO. Jadi air keluar tu memang tak ada zat lah, tapi bersih lah. Kelima, carbon lagi. Keenam dia ada dua fungsi. Satu ada perak untuk bunuh kuman. Jadi selepas AO dah bersih dah, dia tambah lagi perak untuk bunuh kuman. Jadi orang kata dua proses untuk bunuh kuman. Nah, akhir sekali dia ada tambah balik ion exchange resin, iaitu tambah balik zat mineral kepada air. Jadi yang bagi saya yang ni kira lengkap lah. Dia ada seramik, kapis dan kotoran, ada carbon untuk kurangkan semua bau warna ni kan. Lepas tu ada 2 kali orang kata untuk bersihkan air daripada kuman. Satu AO, satu perak. Akhir sekali dia tambah balik zat mineral dalam tu. Bagi saya kira lengkap lah. Tapi cara dia guna untuk bersihkan tu, perak tu saya tak berapa suka lah kerana takut ada isu sedikit tentang keracunan kan. Tapi overall okey. Lepas tu yang ni pula yang saya beli dulu. Okey, dah banyak tahun dah saya beli yang ni kan. Tapi hebat ke tidak bila saya cek balik. Okey, dia ada 6 filter. Filter pertama adalah penapisan ultra, iaitu dia akan filter semua benda kotor tak lepas. Okey, dia kira selama untuk minum lah. Tapi kedua adalah activated carbon. Okey, tak tahu dah. Ion exchange tambah zat. Lepas tu dia tapis dengan seramik biasa. Lepas tu ion exchange. Jadi dia tambah banyak mineral dalam tu. Itulah sebab dia kata air dia ada energi kerana banyak zat galian dalam tu. Okey. Tapi kamu nampak tak orang kata dia punya susunan penapis tu ada masalah. Masalah apa? Bila dia tapis kotoran, dia tapis yang pertama guna ultra dah. Dan kalau tengah-tengah keluar masalah, yang keempat baru ada penapis biasa saja. Jadi kalau lepas yang 2 ni, apa yang keluar dia tak tapis dah. Maksudnya kalau ada kotoran dia akan masih ada lah macam tadi tu, kata ada ulat kan. Kerana dia kat sini dah keluar dah. Yang ni lah tak silap saya yang kelima ke keenam yang dijadikan batu gunung berapi tu. Jadi dekat hujung dia tak ada penapis. Jadi tak ada benda gunung kuman tadi ada juga sisa yang tertinggal lah. Jadi bagi saya yang ni bukan pilihan saya lah. Okey, walaupun keempat-empat dia ada, tapi susunan dia saya tak berapa suka. Dan sekarang saya guna yang satu lagi lah. Tak ada niat nak jual kerana saya tak jual pun. Tapi bagi saya okey, kira okey. Kalau empat-empat penapis yang dia ada dalam susunan sebegini saya boleh terima. Contohnya yang ni lah, yang Pro Life Water yang saya guna buat masa ni, dia juga ada 6 filter. Dia ada satu ceramic filter kat luar lah. Yang ni untuk bersihkan kotoran mula-mula. Jadi 6 ni mulakan dengan penapis filter biasa. Lepas tu penapis ultra untuk bersihkan. Activate carbon, ion exchange tadi kamu nampak dia agak orang kata seimbang lah. Activate carbon dia ada 2, ion exchange dia ada 2, penapisan dia pun ada 2. Jadi bagi saya keseluruhannya dia kira seimbang lah. Okey lah. Tapi kamu nampak dia ada energy semua ni, pie water. Bagi saya tu istilah marketing saja. Fungsi dia tetap sama. Okey, jadi dekat sini saya tak ada niat nak ulang ni, saya tak ada niat nak memburukkan sebarang penapis dekat pasaran. Sekurang-kurangnya kita tahu apa yang kesan ataupun fungsi penapis tersebut dan kita boleh pilih. Kenapa saya pilih? Saya suka penapisan ultra. Okey, penapisan ultra maksudnya dia tak tambah elektrik dalam tu, dia tak guna UV, tak guna perak, tak guna ozon yang boleh mungkin memberi kesan ketoksikan lah. Jadi saya tak berapa suka yang tu. Saya suka penapisan ultra saja. Dan saya pun tak suka AO sangat. Kenapa? AO lepas tu tak ada nutrient dah. Kena tambah balik dekat situ. Saya rasa pun tak begitu saya sukalah. Jadi harap dengan apa yang saya cerita malam ni, sekurang-kurangnya anda faham apakah fungsi air kita. Air sangat penting dalam badan. 2/3 daripada badan dibuat dalam air. Dan air masuk dalam badan, air keluar. Dia tak berubah dari aspek fizikal ataupun kimia. Jadi tak ada air yang boleh menyembuhkan badan. Tapi air ni sebagai perantara medium yang boleh sampaikan message. Dia memang baiklah. Jadi bukan air tersebut
sekali air penapis air ni bergantung kepada kehendak anda, dan saya sarankan sekurang-kurangnya tahulah apa yang ada dalam tu, dan dia kena ada 4 jenis ni lah. Okey, kalau ada 4 jenis, yang paling penting dia ada bunuh kuman tu, sekurang-kurangnya boleh minum dah. Okey, dan jenama mana satu tu pun berlaku juga. Jadi harapkan bila anda nak beli penapis air tu, memahami lebih banyak dulu, tanya lebih banyak soalan kepada penjual tu, dan air alkaline daripada semula jadi, air mineral tu memang disarankan, tapi air yang terayon yang kita guna elektrik untuk belah air tadi, air asid alkaline tu memang tak disarankan. Dan buat masa ni tak ada sebarang kajian sains yang menunjukkan minum air alkaline sebegitu boleh menjadikan badan kita lebih alkaline. Langsung satu kajian pun tak ada. Okey, harap apa yang disarankan boleh memberi manfaat kepada anda. Dan kalau anda suka ceramah saya ni, like Facebook saya, Facebook Charles Chenchuan. Buat masa ni tak banyak maklumat yang ada, tapi saya akan buatlah video-video yang saya rekod ni, saya akan edit, mungkin muatkan dalam Facebook saya lah. Bolehlah pergi Facebook saya untuk bagi like, pergi YouTube, saya akan buat video-video baru, dan harap apa yang dikongsikan memanfaatkan anda semua. Dan kita akan berakhir kat sini saja. Lepas ni kita masuk sesi soal jawab. Jadi ada persoalan tu saya cuba untuk jawab dengan sebaik-baiknya lah. Okey, jadi kita balik kepada Sifu Sim. Sekian, terima kasih dan selamat malam. Okay, terima kasih Sifu Charles ya. So malam ni sangat-sangat kata-kata buka minda, buka mata Okay, so lain hari bila kita nak beli air ke minum air, nanti start tengok apa air apa. Okay, rasa paling penting ialah kita malam ini objektif ialah kita dapat minta Sifu Charles berkongsi macam mana nak memahami air. Okay, bukannya kata yang mana satu baik tak baik. Okay, dan soalan. So, sebelum kita akhir sebab malam ni kita sesi sudah agak panjang, kita cuba tanya soalan yang boleh kita jawab. Yang kalau tak dapat jawab, ada peluang boleh masuk kelas Sifu Charles. Okay, so Sifu Charles sebenarnya pun ada buat kelas, terutamanya sebelum ni Sifu Charles pernah ada buat offer kelas kita mengenai kolesterol, kelas mengenai tekanan darah tinggi, kelas mengenai diabetes. Okay, kalau sesiapa nak tahu lebih boleh tanya leader-leader dalam yang jemput anda. So, memang sangat berbaloi. 3 kelas tu 9 jam. Okay, termasuk support, soal jawab semua, cuma harga 69. Okay, depan kita akan harga 199. Okay, so siapa dalam bulan tahun ni mungkin masih boleh dapat 69. Come first. Okay, so kita balik kepada soalan untuk malam ini. Okay, ada banyak soalan juga, nanti kita cuba tengok. Okay, pertama, how to measure antioxidant quality in water? Macam mana nak measure mengukat? Okay, menyukat lah, boleh. Untuk air ataupun liquid ataupun sebarang minuman, sebenarnya kalau nak uji tu dia ada satu unit antarabangsa, kita namakan ORAC. Okay, ORAC. ORAC value, yang tu adalah kuasa antioksidan suatu benda lah, termasuk air. Sebenarnya boleh disukat. Kita sukat guna unit ORAC ni, ORAC. Okay, ada cara. Okay, jadi maksudnya dari kat rumah biasa kita nak sukat sini susah sikit lah. Susah sikit. Dia ada mesin tertentu yang boleh sukat, bukan yang biasa. Okay. Soalan kedua ialah bagaimana air hidrogen kurangkan bacaan gula dalam darah selepas minum air itu? Adakah dia boleh menurunkan gula dalam darah? So, jawapan itu sangat jelas tadi. Ya, sebenarnya dia langsung tak bantu. Tapi ada juga individu yang berlaku kerana kesan placebo. Kerana dia percaya boleh turun lah. Dan bila kita minum air, apa tak buat, gula akan turun juga. Kenapa? Kerana badan kita bernafas, darah berjalan, dia akan guna gula sebagai tenaga. Jadi secara tak langsung, lama-kelamaan dia akan jatuh juga. Jadi kalau air hidrogen ni tak ada benda dalam tu yang boleh turunkan gula dalam darah. Jadi kalau individu kata boleh tu, suruh dia tunjuk bukti kenapa dia boleh. Okey, tak mungkin. Maksud tak mungkin. Okey. Ya. Itu rasa jawapan yang kata-kata yang ada ilmu nutrisi dan tanpa ilmu nutrisi yang berlainan. Betul tak? Okey. Soalan ketiga, adakah air yang mengandungi fluorida yang tinggi membahayakan kesihatan?
sebab ada banyak negara sudah ban penggunaan fluorida. Ada juga kata fluoride ni diibaratkan macam racun tikus. Adakah ia betul? Okey. Memangnya ada kajian seperti itu. Tadi kalau pertama kita tengok dulu. Semua benda, semua komponen, apa-apa yang kita guna ataupun makan, kalau terlebih memang toksik juga. Gula berlebihan pun toksik kepada badan juga. Jadi kuantiti yang kita guna tu sangat penting. Jadi mula-mula air yang kita letak fluorida ni komponen dia sangat rendah. Macam klorin kita letak 0.5 part per billion. Part per million maksudnya sebahagian daripada 1 juta. Jadi memang kuantiti kita letak sikit saja. Jadi dia tidaklah sampai ke tahap yang boleh boleh membahayakan kesihatan. Kecuali kamu guna kuantiti tinggi lah. Dan ramai orang kata kalau dia tersimpan dalam badan, sama jugalah. Contohnya untuk kaum Cina mungkin lah, kaum Melayu, India tetap pasti. Saya kecil-kecil lagi, ibu dah beritahu dah. Mi segera, makan banyak, lama-lama kena kanser. Itulah yang kita cerita dari kecil lagi. Memang mi segera tak begitu berkhasiat. Tapi makan sekali kedua tu tak adalah masalah. Tapi kalau tiap-tiap hari makan, mungkin badan pun tak sihat. Semua berkumpul dalam badan toksik tu, mungkin tak ada kemungkinan. Jadi, kena faham, semua yang kita letak dalam air ni kan, semua sudah lalui Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia ni memang ada buat kajian. Dan kita ikut saranan pertubuhan sedunia, WHO. Jadi saranan mereka tu memang dah banyak kajian dah lakukan lah. Jadi dikira selamat kalau kita ikut. Kecuali ada kajian terbaru dan mereka dapati memang tak baik, mungkin dia akan. Dan kalau sudah diberitahu segitu, memang okey. Dan mungkin kamu kata ada kerajaan negara-negara Eropah sudah larang, itu disebabkan pengguna mereka tak nak. Bukan benda tu toksik, pengguna dia tak nak. Macam negara Jepun, dia kata saya tak nak GMO. Sedangkan negara lain ada GMO, dia kata saya langsung tak nak. Jadi, tak adalah. Bukan ada masalah yang kita bayangkan sebagai begitu teruk. Okey, secara kesimpulannya, fluoride yang diletak dalam air kita ni masih dalam dos yang selamat. Okey, sekian. Okay. Adakah air dirawat yang dimasak selamat diminum terus? Yang dimasak memang boleh. Asalkan lepas masak, maksudnya dia tak ada kuman, boleh minum dia lah. Okay. Dia lebih kepada bunuh kuman. Tak ada kuman, air itu memang selamat diminum. Ya. Okay, soalan lagi, adakah air ozon water bagus untuk cuci sayur-sayuran, buah-buahan? Boleh. Ozon sebenarnya boleh digunakan untuk luaran, untuk bunuh kuman, untuk singkirkan benda-benda kotor bagi. Memang boleh. Memang baik. Tapi tak boleh minum untuk dalam. Dan ozon yang kita cuci tu terlalu tinggi. Bila minum, memang ada keluar masalah. Hanya untuk luaran, bukan untuk dalaman. Okay? Okay. Thinking in water is good. Sebekas Kuprum. Okay. Adakah guna bekas kuprum minum air bagus tak? Kalau kamu nak air tu sejuk sikit, memang dia bantulah. Kalau kita letak dalam besi ke kuprum ke ni kan, air tu akan jadi lebih sejuk. Okay. Tetapi kalau dia kuprum tu masuk dalam air, dia adalah toksik juga. Dikira logam berat. Okay. Jadi tak berapa saran. Kalau setakat air putih tu memang tak ada masalah. Tapi kalau minuman anda berasid, okay, jus limau semua tu kan tak boleh. Tak boleh. Dia mungkin akan keluar karat ataupun akan ada kontaminasi logam berat dalam tu. Okay? Okay. Banyak soalan lah. Nanti kita lagi 6 minit. Okay. 2.4 setiap hari kita minum air lebih kurang 2.4 liter air kan? Ya. Termasuk kopi, sup, air lain. Betul tak? Ya, air putih. Air putih. Yeah. Maksudnya air putih 2.4, 8 gelas air putih. Yang lain semua tak tergolong. Kopi ke, teh ke, semua tu kan, jus orange ke, tak tergolong. Air putih. Ya. Lagi satu, okay, ini I read di English sebab okay. Tak tahu macam mana nak tahu saya. Okay, tak apa. About atmospheric water generator, is it good? Atmospheric water generator. Ini tambah Device that oxygen. Is it adding oxygen to the water?
A device that extract water from humid ambient air. Okay. So the device that can extract water from the humid ambient air. Oh, yang tu lebih kepada That means ice cooling. Dia lebih kepada ice cooling. It's more like the, we call it, just now we have this, we call, I have forgotten. Malay ingat, English tak ingat. Okay. Penyulingan air. Pelingan, bahasa Inggeris dah lupa dah apa maksud pelingan air. Yang tu, dia air cooling is pure water. Because you just get because from the ambience is actually gas. Just like just now we call it, what do you call, I have forgotten. Water? What's that? Distilled water, is it? Penyulingan is distilled. Distilled, yes, distilled water. Yes, it's distilled water. Because distilled water is getting the water in the form of gas. And then you cool it, it will change back into liquid. So you have pure water. So this atmospheric generator is also using the water in the air, that means in gas form, and convert it back into liquid form. So this is more like distilled water. Okay? Is it good? Same like distilled water, no nutrients, just pure water. Okay. Drinking water from clay pot, is it good? Clay pot is similar like the copper, that means whereby you feel a little bit cool. Because clay pot itself, of the residue itself, it can actually let all the heat inside to evaporate better. So the water kept in clay pot tends to be a bit cooler. That's all. And if you have some residue of the clay pot in there, you might have some contamination. Okay, thank you. So, terima kasih kepada semua soalan-soalan. Pada pelajar-pelajar Seafood Chows, kalau ada soalan mengenai air, you boleh tanya dalam tu Telegram support group lah. Kalau hari siapa yang tak sempat, kepada yang nak tanya soalan, you boleh